A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salam dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada pihak jawatankuasa penganjur, terutamanya itu daripada Risk Event. Terima kasih banyak orang-orang Kuwait yang ada kan. Begitu jugalah kepada semua yang hadir, yang saya difahamkan masih lagi dalam percaya tak percaya Samsul Debat datang. Masih ada lagi yang tertanya betul ke dia datang. Rasanya Zoom je ni katanya kan. Mungkin sampailah semalam tiba-tiba Radio Melayu Perth buat interview. Masa itulah ramai pula yang tanya ada tiket lagi tak. Jadi macam itulah kan. Bukannya senang kan bak kata orang. Saya datang daripada Negeri Sembilan. Kata adat banyak kiasan, dia tunjuk dia tetapi bukan. Bergulung pendek panjang direntangkan. Memang takkan faham kalau tak direnungkan. Makan sirih berpinang tidak, pinang ada di kota Melaka. Makan sirih mengenyang tidak, tegah dek budi dengan bahasa. Saya ucap terima kasih banyak atas kesudian mengundang saya pada hari ini. Tak apa, ramai yang fikir nak tepuk pun fikir tak apa. Tak ada masalah, saya okey. Saya okey. Tepuk tengok orang tu, tengok orang, tak ada masalah. Itu dah biasa tu. Dia pun dah tengok ikut orang kan. Dan saya ni kali kedua lah saya datang ke Australia, dan kali pertama di Perth, sebelum di Melbourne. Dan saya berceramah di sana pun ada usaha daripada beberapa orang nak membawa saya masuk solat hajat, takut tak lepas. Sebab saya ada sejarah tak lepas. Ada sejarah. Saya pergi ke Manchester. Oh, heboh lah tu. Minggu, 2 minggu, 3 minggu tak tidur malam nak ceramah kat Manchester. Kan, malam tu daripada melamar saya di Mekah. Ya, kan? Bawa saya pergi ke Manchester. Akhirnya saya sampai di airport Manchester. Ditahan tak lepas, tak tahu kenapa. Rupanya, you are quite popular in Malaysia. Kan. Macam-macam tanya, saya tak apa hal tak lah, adalah. Akhirnya saya pun berjaya pulang semula ke Malaysia. Esok tu. Macam tu lah. Jadi saya lepas tu trauma, betul ke boleh ke ni? Jadi alhamdulillah hari sampai dan tajuk yang dipilih pula bukan kaleng-kaleng, bukan tajuk biasa-biasa. Tajuk yang melibatkan kekeluargaan, anniversary yang tak lapuk dek ribut. Kan? Bayangkan kan, kebetulan lah baru-baru ni ribut kan. Anniversary, ada yang menyambut pada yang baru-baru couple, baru kenal kan? Dia menyambut hari ulang, dah seminggu dah kita macam tu kan, yang baru kenal, ya Allah dah genap dah 29 hari ya Allah, macam tu kan. Tapi lah saya selalu cakap, ramai orang yang tak, saya jarang jumpa orang yang excited dengan perkahwinan. Ramai yang excited nak kahwin ada. Excited dah kahwin tak ada. Cuba tengok lelaki muka menderita nampak tak? Mana muka? Tak ada nampak kan. Saya tak pernah lagi saya tanya setakat ni belum pernah lagi saya jumpa. Ya Allah kenapa aku tak kahwin pada dulu? Tak pernah jumpa lagi. Dia ramainya nanti datang tau nak kahwin ni Sabtu ni datang tau. Nanti wedding start dah pukul 10 tu lebih datang lah. Tapi pukul 3 dah tak ada, outdoor. Ambil gambar kat luar kan. Baring kat jalan kereta api. Suasana semua kan. Jadi itulah keadaannya. Tapi sebenarnya masalah rumah tangga ni ya, masalah rumah tangga adalah masalah yang complicated. Dia tak boleh nak cakap kalau saya sebab macam ni maka dengan keluarga yang lain pun boleh selesai macam tu, tak. Sebab setiap individu tu ada sifat dan ciri-ciri yang berbeza-beza. Tajuk hari ni anniversary masuk ulang tahun. Lapuk pula, buruk, bercendawan akibat terlalu lama atau terlalu buruk, out of date. Date pula maksudnya kerana ribut pula, angin kencang, badai, tekanan. Dalam bahasa Minang yang lama, tak lakang dek panih, tak lapuk dek hujan. Maksudnya tak lekang, tak lapuk oleh hujan. Maksudnya sesuatu yang bertahan, tak terkesan oleh pengaruh zaman,
Peribahasa ni lebih sering diumpamakan pada adat perkahwinan Minangkabau yang selalu bertahan terhadap pelbagai tekanan budaya dari luar, budaya zaman kuno, budaya Islam, budaya Barat pada zaman penjajahan, budaya teknologi maupun budaya dominan lainnya di negara kita. Makna di kemana juga kita pergi. You can take Syamsul out from Negeri Sembilan, but you cannot take Negeri Sembilan out from Syamsul. Betul lah. Maknanya kita tetap diri kita macam mana pun lah. Macam ikan kan di laut, walau macam mana pun beribu tahun dia duduk di laut, dia tak pernah masin walaupun duduk di lautan masin kan. Malahan bila kita nak masinkan dia, kita terpaksa jemur dia dulu, keringkan dia, garamkan dia, dan akhirnya buntang mati ikan tu kerana dia tak rela dimasinkan. Macam itulah kiranya kan. Dan macam itulah kita. Itulah bezanya kita dengan makhluk Allah yang lain. Bezanya kita dengan makhluk Allah yang lain. Itu sebab dalam banyak-banyak nikmat Tuhan yang akan tanya kita. Tuhan tanya 3 perkara je mati nanti. Pertama, Tuhan akan tanya tentang nikmat. Kedua, Tuhan akan tanya tentang amanah. Daripada sebesar-besar amanah sampai lah sekecil-kecil amanah. Walaupun nampak persatuan tu kecil aja, ada orang tu boleh cakap saya ni AJK biasa-biasa je. Orang tu lah yang pertama sekali masuk neraka. Sebab apa? Sebab dia pandangan dia kalau AJK biasa-biasa tak payah buat kerja, biar orang lain tu yang pangkat penting buat kerja. Tak, semua akan ditanya. Walaupun jawatan dia CEO rumah tangga, dia akan tetapkan ditanya. Nampak tak? Begitu juga kan, kalau kita tengok dari segi jawatan ni, termasuk kat jawatan ni sebagai seorang anak, sebagai anak sulung, semua akan ditanya. Tu Tuhan akan tanya tentang amanah. La imana liman la amanata lahu wala dina liman la adalahu. Tak beriman orang tak jaga amanahnya, tak beragama orang tak laksana janjinya. Dan yang ketiga, Allah akan tanya tentang silaturahim. Penting silaturahim. Tak kira lah di mana kita berada. Kenapa beratnya silaturahim ni? Sebab Allah letakkan sifat Allah, sifat rahim tu dalam perhubungan. Jangan sekali-kali kita memutuskan walau apa pun yang terjadi. Orang yang memutuskan silaturahim, pertama, amalan baik ni tidak diterima, doanya tidak akan dimakbulkan, masalah-masalah akan melanda hidupnya, takkan tenang sepanjang hayat dia. Saya cakap saya. Dan dalam satu hadis Nabi sebut tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat. Mana dua-dua dapat, dunia dapat, akhirat pun dapat, iaitu dosa menerhaka kepada kedua ibu bapa dan juga dosa memutuskan silaturahim. So saya tak nak cerita nombor 2 dengan nombor 3 tu, saya cerita nombor 1, nikmat tadi. Nikmat ada 4 nikmat Tuhan akan tanya. Pertama, nikmat muda. Masa muda dulu buat apa? Banyak enjoy, banyak relax, banyak apa? Tuhan akan tanya. Kedua, Tuhan akan tanya nikmat umur. Dulu hidup berapa tahun? 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Bagaimana kamu habiskan nikmat hidup kamu ni? Umur kamu ni. Umur kita ni menurut kajian, kebanyakannya semua 60 tahun saja, paling lama. Masuk 70 tahun bonus, 80 tahun ekstra, 90 tahun gegar baganza. Maknanya bukan semua dapat. Kalau sampai umur 100 tahun boleh naik tunggu dah dekat simpang masuk dekat taman rumah dia tu. Manusia tertua di taman ini. Kan? Sebenarnya susah nak sampai. Kita tak boleh nak test. Boleh lagi ni. Rasanya mahu 20-30 tahun ni kan, tak ada. Memang Nabi minta, Nabi Muhammad, Prophet Muhammad minta umur kita jangan panjang. Jangan bagi umat aku ni umur panjang. Bagi dia dalam 60 tahun macam aku ni. Nabi pun umur 63 tahun je. Kan, Tuhan bagi kita pun umur lebih kurang itu saja. Sebab pun Nabi sayang kat kita. Sebab apa Nabi sayang kat kita? Nabi minta, kan macam kita fikir, kalau Nabi sayang kat kita, biarlah umur kita panjang-panjang. Kenapa umur pendek je? Sebab biar kita tahu boleh agak, boleh bajet. Umur 60 tahun dah slow, dah mula datang dengan ceramah Samsul Debat. Kan bayar belah $80, OC bayar. Sebab apa? Kita tahu lah besok manusia mati lah, pergilah dia dengar ceramah Samsul Debat kan. Kan tak lagi, rezeki macam tu je. Kan, bayangkan mati tengah dengar ceramah, okey lah, masih boleh mati tengah dengar ceramah kat ayat hotel tu. Dengar ceramah Samsul Debat, ya Allah, mati dalam iman, ya Allah. Ceramah macam tu kan. Macam tu. Jadi makna kata, mana tu kita boleh bajet. Kalau bayangkan kalau umur kita macam umat Nabi Nuh. Umat Nabi Nuh 950 tahun. Bayangkan. Macam orang tanya kita kan, you berapa lama lagi nak pencen? Adalah dalam 700 tahun lagi, lama lagi. Lambatnya lagi, tak tahulah kan. Jadi macam tu lah kan, umur kita ni memang tak panjang. Umur kita tak panjang. Sekarang ni kadang itulah kita heran, ada orang tua-tua tu masih lagi dengan berhibur lagi, lepak-lepak lagi, macam enjoy, macam tak ada apa-apa. Batuk lagi banyak daripada bercakap dah. Lebih macam tak tahu nak cakap dah, tapi masih tak sedari. Bukan orang sini tahu, sini okey, tempat lain. Saya kata macam tu, okey, macam tu kan, masih lagi tak sedarkan diri dia macam tu kan. Dan begitu jugalah. Dan begitu juga nikmat Tuhan akan tanya nikmat ilmu. Dapat ilmu kan, kita dapat ilmu, kita amal ke tidak satu.
Kita share tak dengan orang lain. Itu Tuhan akan tanya. Dan yang keempatnya Tuhan akan tanya tentang nikmat harta. Daripada mana kita dapat dan ke mana kita belanjakan. Dan ramai yang berlumba-lumba nak pergi ke Australia sebab nak mencari keuangan yang kukuh. Dan sampai kan ada yang dah tak nak balik dah. Tunggu orang ni 9, mengaku ni 9, tak dapat balik tu. Macam tu kan, nampak gaya pun. Saya nampak muka orang settled ni 9 ni lain. Nampak ni 9 macam tu, nampak tadi kan. Macam tu. Jadi orang cari rezeki macam mana pun tak ada masalah kan. Tapi tak ada masalah. Tetapi jangan kita lupa. Jangan lupa kepada orang-orang yang memerlukan. Jadi nikmat yang Tuhan akan tanya, termasuklah nikmat kehidupan kita. Macam mana kita hargai hidup kita. Sifat keluarga berkasih sayang, seia sekata sebarang kojo, adat dijaga budi terbilang, silang sekata hilang semua. Buang sengketa antara kita satu dengan lain. Masalahnya dalam keluarga memang akan ada masalah. Mana boleh hidup tak ada masalah. Kan? Mana masalah. Orang yang tak ada masalah tu bagi masalah kat orang lain. Contohnya macam orang gila kan. Orang gila kan. Memang dia tak ada masalah tapi dia bagi masalah kat orang lain. Dia orang gila, dia datang, dia naik atas pentas kan, tiba-tiba pahal buat ni. Biarkanlah, biarkan. Lepas tu dia buka seluar dekat tuan ni. Trauma seminggu tu ayang. Terbayang lato-lato tau. Itu lato-lato. Yang faham-faham kan. Dia istilah di Malaysia sekarang dia panggil YTJT. Yang tahu je tahu. Macam tu kan. Betul. Sekarang ni orang yang gila ni pernah satu cerita. Orang gila ni datang ke sekolah. Dia datang ke sekolah. Ada satu sekolah tu jadi guard ni tak nampak. Biarlah. Itu 9 tu. 9 tu mana tak cukup 1, 10. Mana dia short lah. 9 biarkan. Jadi dia pun bawa orang gila. Dia datang bawa mata pancing. Dia pergi dekat padang. Dia baling mata pancing. Lepas tu dia pacak, dia tunggu. Dia menyangkut, dia tunggu. Datanglah headmaster sekolah tu. Guru besar sekolah tu pun tanyalah dia. Banyak dapat ikan? Dia tanya orang gila ni. Dan orang gila ni jawab apa? Orang gila ni jawab, kau gila? Ini padang mana ada ikan? Sekarang siapa yang gila? Cuba cakap. Orang gila jangan dilayan. Sudahnya kita yang gila. Contoh juga ada satu kes lagi. Ada satu orang gila ni duduk dekat padang, dekat satu jambatan. So ada satu hamba Allah ni bawa kambing. Dia kepit kambing tu nak bawa pergi masjid. Masa tu dia nak sembelih. Dia nak sembelih, nak bawa kenduri. Masa dia bawa tu, dia selisih dengan orang gila. Saya dah pesan, jangan, orang gila ni jangan dilayan. Orang gila tu pun tanya, nak bawa pergi mana monyet tu? Orang gila tanya, nak pergi mana monyet tu? Pergi dilayan. Ini kambing lah, bukan monyet. Maka jawab orang gila, aku bukan tanya kau, aku tanya kambing tu. Sekarang siapa monyet tu? Cuba cakap. Kan saya dah kata jangan dilayan. Macam tu lah. Jadi orang gila ni memang macam tu. Jangan dilayan, sudah hanya kita yang jadi gila. Sebab kata orang kan, cantik dipandang bulan mengambang. Bulan mengambang terang di awan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan. Dalam perkahwinan 3 perkara kita kena ada, tak boleh elak. Pertama, kena ikut syariat Islam. Tak ada cara lain. Kalau kita nampak dalam buku motivational talk tu, kita tengok cerita pasal 50 tips kebahagiaan rumah tangga. Jangan risau, semua Islam dah ajar. Semua Nabi dah ajar kita dah. Macam mana cara berkasih sayang Nabi dah ajar. Macam mana cara nak romantik Nabi dah ajar. Nabi kalau minum dengan isteri dia macam mana. Romantiknya Nabi. Dengan tahap Nabi ni ketua Panglima Angkatan Tentera. Nabi romantik sangat-sangat. Macam ni sekarang kan. Kita boleh nampak dah siapa yang baru kahwin. Siapa yang dah 20 tahun kahwin. Kita tengok dah. Kan, cara mandang pun. Macam tu je kan. Tu makna tu dah 15 tahun dah tu. Dah 15 tahun. Kalau 20 tahun tu, mana? Macam tu lah kan. Macam tu. Jadi dah tahu dah. Kalau yang baru-baru kahwin tu, duduk kena sama, baju kena sama. Kan, semua kena ni. You tak pandang air pun tadi kan. Macam tu semua. Semua jadi hal. Beza, banyak beza. Yang pertama, ikut syariat Islam. Macam mana pun lah, itu nombor satu. Yang kedua, tidak ada pasangan. Tidak ada pasangan yang kenal pasangannya. Melainkan itu adalah merupakan proses berterusan. Kita masih lagi dengar, lepas 20 tahun, 30 tahun, kita masih lagi dengar dialog tu. I tak faham dengan husband I tu. Apa masalah dia, apa lagi dia nak? Ada makan masak ni, tak kena masak tu, tak kena apa benda nak telan, yang lagi tak tahulah. Macam tu lah kan. Yang lelaki pula jumpa sama dia, tak faham dengan wife I, tak tahu apa benda. Bising je. Kiri salah, kanan salah, depan salah, belakang salah, besar salah, kecil salah. Apa hal? Dia kata kan, macam tu lah. Contoh tu berlaku. Dan saya dah check lah benda tu tak berlaku di Perth, benda berlaku di tempat lain. Macam tu lah kawan saya sekarang. Proses tu berterusan. Sebab kita pun
Perangai kita pun berubah-ubah. Kita dulu daripada remaja lain, kemudian kita dewasa lain, kemudian kita dah ada kerja, ada kejaya lain, dah ada tanggungjawab lain, bila dah ada anak-anak lain. So, perangai kita pun berubah, jadi proses mengenali memang berterusan. Dan yang ketiga, kita kena faham basic saja, iaitu tidak ada pasangan yang suka dirinya dibanding-bandingkan dengan orang lain. Jangan banding-bandingkan. Tengok wife jiran kita. Suami dia balik berlari tau, dia nak peluk husband dia. You kayu batu, you tak nampak I balik, you baliklah peluk I. Abang, rumah dia rumah banglo, dia boleh lari mana juga. Rumah kita apartment, nak lari kat mana? You nak I lari sepanjang koridor ni ke bercakap? Macam tu lah, jadi macam tu lah kan. Dia nak sesuaikan. Jadi mana kadang-kadang perbandingan tu tak kena kadang-kadang kan? Macam so proses tu proses berterusan, dan kita kena sampai kita kena kenal pasangan kita. Ada orang dia sensitif dekat lain kan, ada orang ni tempat lain. Itu sebabnya saya selalu sebut tentang kebahagiaan rumah tangga ni memang satu perkara yang complicated. Nak pula dengan zaman sekarang ni. Dulu zaman TV lain. Dulu kalau sebut media sosial, televisyen, radio, majalah, tu je. Hari ni TV pun orang tak tengok dah. Orang tengok YouTube. Kan sekarang ni dekat phone je. Kan anak-anak kita pun bagi phone dia diam. Kan macam tu lah. Jadi tu sebab orang kenal Syamsul Debat pun melalui media sosial. Kan, dia dengar yang pendek-pendek je. Itulah komen tadi. Komen yang biasa saya dapat. Kemana juga saya pergi. Dan saya maafkan. Orang mengumpat saya tadi dulu, saya maafkan. Orang perempuan selalu tadi yang mengumpat tadi. Orang perempuan kan mengumpat kan tak reti perlahan kan. Saya maafkan. Saya tak bisa terima. Tingginya saya maafkan, tak ada masalah. Dalam TV nampak tua, wajar betul. Tu pun saya maafkan, tak ada masalah. Okey je. Okey je kan. Itulah saya. Sebenarnya TV saya dah lama tinggi. Pagi tadi pun dekat restoran tinggi. Saya dah lama tinggi, bukan baru hari ni. Saya katakan. Dalam TV nampak rendah aja. Kena tinggikan sikit TV tu. Saya katakan. Macam tu lah keadaan kan. Adik-beradik saya pun macam tu. Adik-beradik saya ada 5 beradik dan semua Syamsul. Kecuali yang kecil sekali itu kembar lelaki perempuan. So Syamira Hafizah dan Syamsul Hafizi. Nombor 1 Syamsul Amri, nombor 2 Syamsul Fazli, nombor 3 Syamsul Hafiz. So jangan lagi tanya kenapa nama ayah dia Debat. Sebab tu hanya nama gelaran saja. Dan saya dulu berceramah dulu, saya bekerja dulu sebagai legal advisor. Jadi lepas tu bila saya berceramah, saya tak nak orang call pejabat tu panggil saya ceramah, sebab pejabat hal lain, ceramah hal lain. Jadi bila saya ceramah di luar, saya pakai nama NGO saya. Syamsul Amri bin Haji Ismail, Presiden Pertubuhan Alumni Debat Malaysia, ADAM. Jadi sampai satu tempat tu dia dah terlupa nama saya. Syamsul apa tak nama budak. Tapi jawatannya debat-debat macam tu. Dia pun tulis dekat whiteboard tu, penceramah pada malam ni Syamsul Debat. Itulah mula dia. Sampailah sekarang ke hari ini. Dan saya nasihatkan jangan letak nama anak Syamsul. Jangan. Walau minat macam mana pun jangan letak. Sebab Syamsul ni maksudnya matahari. Panas. Amri, ketua segala matahari. Jangan. Apatah lagi Syamsul yang berdebat. Lebih baik tak. Jangan. Lebih baik jangan. Jadi letaklah nama anak yang baik-baik. Betul? Bila kahwin, dapat anak, ingat kita disunatkan bagi nama anak yang baik-baik pada hari yang ke-7 kelahiran. Di kat Perth ni saya dengar, baru dalam perut dah ada nama. Nama baby kita, tak bagi nama apa lah, kita combinekan nama kita nak. Nama abang Yahya, nama saya Mahani. Nama anak kita Yamaha. Itu nama Jepun tahu, bukan nama apa. Jangan main combine-combine, cari yang ada makna tahu. Maznah Daud, Mazda budak tu. Jangan, bagi nama yang baik-baik. Bagi nama Nabi pun bagus. Nama yang pendek-pendek. Sekarang ni trend orang sekarang lah, bagi nama panjang-panjang. Nur Syakila Atila. Panggil Kila je. Habis yang lain tu apa? Panggil Kila je. Nur tadi saja je letak. Tapi memang panggil Kila je. Macam tu kan. Saya Syamsul Debat kan. Sudahnya panggil SD je. Macam tu kan. Macam tu lah. Jadi mereka kata bagi nama yang baik-baik. Hari yang ke-7 tu disunatkan kita kekahkan budak tu. Kekah tak semestinya buat kenduri, masak daging manis, bagi je dekat orang. Sedekahkan kat kawan-kawan yang boleh makan.
Jangan masak pedas, masak manis-manis. Sedap, itu masuk kekak. Faham tak? Lahir-lahir tahnikkan je belah bibir. Belah bibir ni maknanya kita lelangit itu kan kita masukkan buah tamar kalau boleh. Kalau boleh cari imam ustaz yang tak merokok. Cari. Ini cari imam yang merokok. Siap. Kurma dah. Dia pun nak ambil, dia pun tonyok kat mulut dia, dia kunyah, kemudian dia tolak kat baby tu, berkerut muka baby tu. Baby tu pun tahu dalam kepala dia, downhill ni, dia kata kan. Itulah masalahnya. Kan? Itu antaranya kelahiran anak-anak kan, anak yang baik-baik. Jadi sebenarnya dalam perhubungan saya kata tadi, tentu ada ujian dan tentu ada dugaan. Dan kalau kita tengok hari ini proses mendidik anak satu tugas tanggungjawab yang mencabar, terutama dunia yang serba canggih. Dunia serba canggih dan tanda-tandanya sangat menakutkan. Kan? Semakin menakutkan. Rumah semakin besar, orang makin tak ada. Bukannya orang makin ramai. Anak seorang-seorang keluar dari rumah masuk universiti. Rumah makin besar, orang makin tak ada. Melancong satu dunia, jiran sebelah rumah pun tak kenal. Faham tak? Perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak. Itu dekat Malaysia ada satu penyakit pun sampai, sesama tomato. Apa nama penyakit tu? Dia menyerang sendi, sakit sendi dan juga saraf. Dia biasanya melanda warga emas dengan kanak-kanak. Tapi tak sempat lah masa tu, lepas pada Covid tu tiba keluar yang tu, sesama tomato. Dah habis dah nama penyakit tu. Betul-betul tangan, kaki, kuku dan mulut habis, anggota badan menjadi penyakit juga. Sekarang perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak. Tak pakai jam tangan mahal tapi tak pernah tepat waktu. Hari ni kan pangkat semakin tinggi, kearifan semakin kurang. Perasan tak? Pangkat makin tinggi, kearifan makin kurang. Kan Nabi pun kata bagi urusan umum pada mereka yang tak, pada orang yang bodoh, dia kata. Memberikan urusan umum kepada mereka yang bodoh. Ada. Nampak tak? Kawan-kawan di media sosial semakin ramai, teman sejati makin tak ada. Tanyalah orang-orang lama pun masa teman sejati kawan baik macam mana. Kawan baik tu dia susah sama-sama. Kau apa masalah, kau tak ada duit, cakaplah dengan aku. Aku ni bukan kawan kau ke? Kenapa tak cakap? Berapa banyak nak pakai? Dapat Sibu Ozi menjadi Sibu Ozi, itu semua dunia semua. Nah, ambil 100. Nampak satu, walaupun dapat bagi tapi paling tidak something. Nampak tak? Semakin sejati makin tak ada. Nampak? Belajar semakin mudah, belajar dekat internet, belajar dekat media sosial. Belajar semakin mudah, guru semakin tidak dihargai. Ilmu semakin tinggi, adab semakin rendah. Tak hormat dah dengan orang hari ini. Kan? Betul tak? Dan begitu juga teknologi maklumat semakin canggih. Fitnah dan aib semakin tersebar. Macam-macam cerita keluar. Kan? Cerita-cerita tak elok cepat keluar. Cerita baik mana ada keluar. Sama serbat nak tampah, tak percaya. Kan? Kalau cerita pasal program ketua pengurusi program kita nak kahwin lagi, cepat keluar. Ya betul, bila? Kenapa aku tak tahu? Nampak tak? Cerita-cerita sensasi cepat. Cerita-cerita gosip cepat. Tapi kalau cerita-cerita yang baik ni susah nak dipercayai sekarang zaman ni. Dan begitu juga asuhan berasaskan sunnah amat janggal dan terasing, tapi Allah bisa tegal biasa, maka kita kena berusaha dalam mendidik. Sekarang ni Nabi kata apa? Nabi kata tidak ada lagi penghijrahan selepas Fathu Makkah. Nak mengubah kehidupan ni bukan senang. Tak ada lagi dah penghijrahan selepas Fathu Makkah. Yang ada cuma niat dan jihad. Niat pun susah, apatah lagi perjuangan nak melaksanakan apa yang kita niatkan. Contoh, niat nak kuruskan badan. Okey, contoh. So bukan cakap kita dah gemuk, tak, ni contoh saja. Kita nak kuruskan badan, bukan niat pun kadang susah. Tak boleh lah aku, dia kata kan. Dia dengar cara dia macam mana, tak yalah, biar cari sikit. Sebenarnya kuruskan badan ni pun kena tengok juga niatnya untuk apa nak kuruskan badan. Kenapa nak kuruskan badan? Kenapa? Jangan risau. Saya kalau tanya biasanya saya jawab balik semula. Kenapa nak kuruskan badan? Saya jawab balik semula, jangan risau. Ada. Ni diam ni okey lah. Bila saya tanya diam okey lah tu. Saya pernah camah kat satu masjid, saya camah maulud kat satu masjid di Kuala Pilah. Apa maksud selawat makcik? Makcik apa maksud selawat? Semua makcik tu nyaut. Nak camah-camah lah, tanya pula kena sound. Menyesal pula aku tanya. Kena sound pula. Dia orang tua-tua ni dia ikhlas, dia terus cakap aja apa yang dia rasa. Pernah saya pergi dekat satu pusat aktiviti warga emas Pawai nama dia di Jempol Negeri Sembilan.
Saya masuk dalam dewan, tengok orang warga mas ni semua perempuan. Tak ada orang lelaki ke? Dia suruh makcik tanya. Lelaki habis mati dah. Saya punya gelak lah masa tu. Berair mata saya. 5 minit berhenti ceramah. Gelak berair mata. Itu saya kata tadi. Memanglah kalau dalam kehidupan kita ni, ujian tak pernah lagi. Sentiasa akan ada ujian dalam kehidupan kita. Dan bila saya tanya dalam kehidupan kita ni, apa yang kena ada? Apa yang kena ada dalam diri kita? Yang pertama yang kena ada, sabar. Sabar kena ada. Sabar memangnya. Kau apa serbat sampai? Confirm ke dia datang? Sabar. Kalau dia tak datang, sabar. Duit akan dikembalikan. Tiket akan duit. Kami tak nak duit tiket, kami nak Samsul Ubat. Kena sabar. Hidup kena sabar. Tu saya kata tadi, nak kuruskan badan, kena sabar juga. Kenapa nak kuruskan badan? Kerana nak ringankan badan supaya mudah beribadah pada Allah. Okeylah. Kenapa nak kuruskan badan? Nak cantik. Percaya cakap saya. Cantik dan kurus tak ada kena-mengena. Kalau dah muka tak boleh belah tu, dia tetap tak boleh belah. Macam tu lah yang orang KL cakap kan. Jadi mana kata tu usahlah. Jadi kuruskan badan tu supaya senang. Kadang-kadang pagi pun saya semalam ada peristiwa yang sangat apalah, saya takkan lupakan. Saya naik kereta dengan PA saya. Wah, Habib naik di Malaysia, dia akan cari alasan untuk tak pakai tali pinggang kereta. Duduk di sini, di belakang pun kena pakai tali pinggang kereta. So saya pakai. Malam tadi saya minum, saya rasa itu tak memabukkan pun. Tapi bila turun kereta, pasal aku tak boleh turun. Aku tak boleh turun. Rupanya tali pinggang tak buka lagi. Tadi saya kata, aku ingat aku minum banyak sangat kata. Saya katakan, itulah dia kan perbezaan. Saya ingat previously mak saya pun dengan wife saya ada datang. Saya dekat Melbourne kan, berdiri kat tepi jalan tu, dekat depan Freshmart tu, dekat dengan hotel, nak pergi tengok kan. Tengah-tengah tunggu, tiba-tiba kereta tu berhenti. Kenapa dia berhenti? Apa sahaja dia berhenti? Dan dia relax je dalam kereta, tak ada marah ke apa. Rupanya dia suruh melintas. Saya kata. Lepas tu, dia suruh melintas lah, melintas. Itulah yang tak ada dekat Malaysia. Di Malaysia kita kena ada skill. Nak melintas je. Lepas tak lepas kan. Jadi hanya mereka yang pakar main galah panjang dulu boleh lepas lah kan. Tu beza lah kan. Jadi membiasakan diri lah pergi tempat orang kan. Itulah niat kita penting. Sabar banyak. Hidup rumah tangga pun kena sabar. Sebelum kahwin lain. Sebab saya pernah bagi ceramah khusus kahwin. Tajuk dia pertama, dulu lain sekarang lain. Elak derita cari bahagia. Tajuk dia. Memang sekarang ni susah. Dengan cabaran kehidupan, cabaran kewangan dan sebagainya. Sabar banyak. Ya? Saya kata cantik dipandang bulan mengambang terang di awan. Kalau ada hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan. Yang kedua, syukur. Syukur Tuhan bagi nikmat banyak betul. Tuhan bagi suami. Ada orang tu jambatan dia pendek, cepat kahwin. Ada orang tu jambatan dia panjang, lambat kahwin, tapi dapat yang terbaik. Ada orang tu jambatan dia pendek, banyak kali pula tu. Rezeki betul dia dapat kahwin banyak kali. Contoh. Ada orang tu dia langsung tak kahwin, tak ada jambatan. Sebab Tuhan rezekikan dia jaga mak ayah dia sampai ke akhir hayat dia. Semua ada rezeki masing-masing. Itu je. Jangan kita menyesali kehidupan kita. Syukur. Malam tadi berapa ramai yang terlelap. Tak sempat minta panjang umur. Tiba-tiba pagi tadi hidup lagi. Dan tak ada siapa pun pagi tadi. Kenapa aku hidup lagi? Ya, dia pun hidup lagi. Marah suami dia hidup lagi. Contohlah kan. Tak ada. Dia semua orang happy je kan. Orang perempuan biasalah kan. Orang perempuan ni kadang dia 10 tahun, 15 tahun. Akhirnya dah lali lah dengan bunyi-bunyi. Kan? Bunyi-bunyi ini yang makhluk yang tidur kat sebelah dia tu. Dia bunyi. Sebab kena faham, ada satu cerita saya dapat pada Kem Askar tu, dia kata sebenarnya lelaki ni tidur kadang-kadang bila dia mimpi, dia berada kat dunia safari. Dia berubah menjadi singa dan harimau lah. Lepas tu dia kejar tau. Dia kejar rusa tu. Dapat seekor. Kemudian dia kahwin. Dia panggil kawan-kawan yang lain. Itu yang macam. Jadi kalau kita tengok suami kita macam tu, kita cakap teruk betul pengembaraan di malam ni. Macam tu lah. Jadi
Ya, jadi hikmah. Tak, orang perempuan kena bersyukur Orang perempuan kena bersyukur. Suami kita tidur berdengkur. So tanda dia kuat kerja. Dan kenapa kita kena syukur? Orang lelaki kena ingat, kalau isteri kita komplain lagi, you tidur bising lah, you boleh pusing belah sana tak? Jawab macam ni, syukurlah, sekurang-kurangnya I tidur di sebelah you, bukan di sebelah orang lain. Macam tu jawapan abang. Macam tu. Tepuk tangan abang. Kan? Betul. Dia ada yang tidur kan bunyi mengunyah. Saya buat kajian lah benda tu. Ada bunyi mengasah gigi, tajam gigi ni kan. Ada bunyi sombong kapal kan, duduk kat harbor kan. Sampai pagi. So pagi isteri dia pun tanya, malam tadi berapa banyak pelabuhan singgah? Ada yang bunyi vibrate, yang paling popular bunyi vibrate lah, vibrate handphone. Itu biasa. Yang lagi penat daripada tu, dia ada bunyi sikit ujung. Yang lagi penat, dia cakap bahasa Rusia hujung. Dan orang perempuan, pernah tak dia tak boleh tidur, dia sampai tengok suami dia. Pernah kan? Apalah kau tanggung ni bang. Dia yang paling dahsyat, dia sampai dekat chorus tu. Yang dia tercekik tu, dia senyap tu sampai pagi. Isteri pun letakkan hidung, hidup lagi sampai pagi tau. Tu saya kata tadi, sabar. Lain kali jangan bawa tisu, bawa towel tau. Dia tak cukup tu nak lap air mata tu. Tapi itulah dia, sebenarnya pengorbanan. Dan orang perempuan kena ingat macam mana pun tidur sebelah suami, tidur sama-sama. Sebaik-baik isteri adalah tidur menghadap muka suami. Tidur. Kalau dah terlelap, tu sebab membelakangkan suami di tempat tidur derhaka hukumnya. Nampak? Tapi kalau dah terlelap, patut pusing, tak apa. Orang lelaki jangan tunggu dia terlelap. Derhaka, bukan macam tu. Maknanya, kalau tertidur tak apa. Melainkan permintaan khas daripada suami. Kau tolonglah pusing. Aku tak boleh tidur dong. Rambut kembang pakai bedak sejuk. Suami pun nak terlelap. Allah ilaha illallah. Pusinglah. Pusing. Ada pusing. Itu tak apa. Itu sebabnya. Jadi itulah dia. Macam-macam kan. Jadi itu dia. Kalau kita tengok, syukur kita ada suami, syukur kita ada anak. Ada orang yang belum ada anak, tak apa. Tuhan belum bagi rezeki. Tuhan bagi rezeki yang lain. Buat baik je pada semua orang. Yang ketiganya, hikmah. Percaya pada hikmah. Ada kelebihan-kelebihan tertentu dalam kehidupan kita. Tanam tebu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup percaya pada hikmah, selaut garam terasa tawar. So ada je benda-benda baik Tuhan nak bagi kat kita. Mungkin Tuhan tak bagi kita suami yang tampan. Kan, bertahun kita menghadap muka dia. Kadang kita fikir, kenapa kau kahwin dengan dia ni dulu? Kan, kenapa isteri aku macam ni? Dulu kau cantik sekali, pakai tudung macam ni. Dekat rumah belum buka tudung kan, balik rumah kan. Kembang gitu. Pakai baju binatang, baju kelawar kaftan kan. Cari habitat. Dekat sini sambut samsa debat, selamat datang. Ustaz. Nah, sampai kau pergi mandi. Satu lorong dengan suara dia. Hilang dia punya kemurnian dia tu kan. Tapi sebenarnya Tuhan bagi rezeki kita ni ada rezeki masing-masing. Walaupun suami kita tak setampan mana, walaupun isteri kita tidak secantik mana, syukurlah. Bila tutup lampu sama. Ingat tutup lampu menyala muka dia, tak ada. Kan? Tu tengok orang dulu kan, di Malaysia, di Singapura dulu sama dulu. Elektrik pun tak ada. Pukul 7 dah gelap. Raba-raba terasa. Itu anak kan main. Oh dulu anak mana ada sikit-sikit tu. 8, 9, 10. Kalau 8 tu biasa. 11, 12 pun ada. Sekarang baru 2, 3. Tutup kilang. Orang perempuan nak tutup kilang, bincang dengan pengurus. Pengurus kalau dijumpa tapak baru jangan main-main. Cawangan baru dibuka. Jangan main-main. Yang faham, tak faham sudah. Yang keempat, redha.
redha dengan ujian yang datang pada kita. Dan begitu juga yang kelima yang kena ada, ikhlaskan hati kita dalam buat satu perkara. Dalam rumah tangga saya tahu cabarannya banyak. Saya waktu sebentang paper di Setiawan Perak, ni isu di Malaysia, dan saya yakin mungkin ada juga isu itu di sini. Ada banyak masalah pasangan nak kahwin. 3 masalah yang paling utama. Masalah yang pertama adalah masalah tak mampu nak kahwin. Tak mampu tapi nak kahwin. So dia kata tak apa, simple je pun tak apa, janji kahwin kan. Dia kata you jump I jump, Titanic. Dia nak terjun juga sama-sama kan. Biar kering air di laut, terbakar seluruh hutan belantara, namun untuk meninggalkan dia tidak sekali-kali. Ayat dia, kalau you tak izinkan I berenang ke lautan pun I sanggup. Biar I mati, tak ada gunanya hidup I ni kalau I tak kahwin dengan dia. Dan dia tak nak orang yang macam saya. Dia tak nak orang yang muka macam ni, tak nak. Dia nak muka yang gelap betul, ataupun dia nak yang hidung ni tajam betul. Dia nak yang Aussie, dia nak yang Afrika, dia nak macam tu. Dia tak nak yang Melayu macam ni, tak nak. Tipikal Melayu pakai kopiah lagi dia tak nak. Dia tak nak, dia nak yang macam tu. So boleh nak kahwin, tapi saya selalu pesan, pastikan. Kadang-kadang kita tak boleh buat apa. Budak sekarang lain, dia tak macam dulu. Lagi kita halang dia, lagi dia kahwin sesenyap, dia lari daripada kita. So boleh kahwin, tak ada masalah, tapi suruh dia sebelum kahwin. Baguslah kalau tu dah jodoh kau, mak ayah tak kata apa dah. Tapi satu je ayah minta, boleh tak bawa dia, suruh kenal agama kita dulu. Bagi tempoh 5-6 bulan suruh belajar agama. Kalau tidak nanti dah kahwin pun nak belajar susah. Ramai lelaki cakap, tak apalah aku dah kahwin, so pandailah aku ajar dia. Sampai sudah tak ajar. Betul, itu yang berlaku. Yang pertama tak mampu, tak ada duit, tapi dimampukan dengan personal loan. Buat personal loan campur pula dengan interest, riba, sistem ekonominya, sistem keuangan yang disimpan duit ni bercampur-campur dengan duit interest dan sebagainya. Macam mana duit tu nak digunakan untuk membina rumah tangga. Nampak tak? Tak disucikan duit itu dengan zakat, tak disucikan duit itu dengan perkiraan yang sepatutnya. Nampak tak? Contoh Kemudian yang kedua, tak layak kahwin sebab ilmu pun tak ada. Jangan kata ilmu rumah tangga pun tak ada, apa tak ada, tak diajar, tak belajar pun masa kat rumah dulu, macam mana cara nak masak, macam mana cara nak layan suami, macam mana. Tak ada. Macam mana suami cara nak mendidik isteri, macam mana cara nak berkomunikasi dengan isteri, macam mana. Dia tengok apa yang ayah dia buat, yang tu dia buat. Ayah dia dulu menjerit-jerit dengan mak dia, maka dia pun menjerit-jerit lah dengan mak dia, dengan isteri dia. Jadi yang tu yang kita tak nak. So tak layak. Malahan kata Dr. Nik Salida pada Universiti Sains Islam Malaysia, dia kata lelaki dan perempuan, suami atau isteri yang panas baran pun tak layak kahwin. Temper tak boleh kontrol temper dia. Dia kena pergi kursus anger management. Nampak tak? Jadi kalau macam tu keadaannya pun tak layak kahwin. Dan begitu juga yang ketiga, yang cukup bahaya hari ini adalah ramai yang tak jaga ikhtilat sebelum kahwin. Maksudnya tak jaga batas perhubungan antara lelaki dan perempuan sebelum kahwin. Ni bukan cerita dia dah bertunang, dia engage, masa tu tak jaga perhubungan. Tak. Sebelum dia engage, dia dengan perempuan lain, yang ni perempuan ni dengan lelaki lain, tak jaga batas hubungan. Sekarang dunia tanpa sepadan, dasar langit terbuka. Bila dah kahwin, tiba-tiba husband terjumpa handphone lama. Ada berlaku. Terjumpa telefon bimbit lama, nampak ada gambar-gambar, ingat nak transfer, masukkan SIM card. Lepas tu bila install WhatsApp, tengok-tengok dekat dalam tu banyak lagi cerita-cerita rupanya. Sampailah dapat tahu bekas isterinya pernah terlanjur dengan lelaki lain, pernah dengan ada hubungan dengan lain. Sebab di Malaysia sekarang ni pun masalahnya apa? Terlampau banyak dah di Malaysia pun hotel-hotel bajet sekarang ni berbanding dulu. Saya masuk pun saya segan. Saya masuk hotel bajet tu nak menginap sebab malam tu ada ceramah di kawasan berdekatan. Tapi berselisih dengan teenagers ni, ada 2 orang. Turun, yang perempuan tu rambut basah-basah turun. Ustaz, kenapa pula aku tegur lagi? Hari ni banyak sangat masalah hari ni. Lepas tu dengan media sosial kita tak boleh nak jawab kan? Media sosial pun tak boleh jawab. Ujian ni hari ni. Media sosial hari ni tak boleh jawab. Saya baru malam tadi tengok cerita 911 yang cerita Mak Saleh, drama series tu, yang di awal season tu dia promotekan perempuan dengan perempuan kahwin duduk serumah, ada anak seorang, anak itu dibela. Tiba-tiba yang satu ni, season yang baru ni pula, lelaki pula bertunang. Pening kepala.
Orang hutan tu dekat zoo tu, dia pun heran, berkerut, mengelebih mikir. Aku pun kenal jantan betina, dia kata. Macam tu lah ceritanya kan. Macam mana dia tak kenal kambing tu, murung kambing tu dah. Elok lagi aku, dia kata. Macam tu lah kiranya. Jadi itu cabaran hari ni, cabaran perhubungan hari ni. Manusia semakin bebas. Saya baru je cerita baru ni tentang kata kebebasan kan. Kemerdekaan kan, ni bulan Malaysia sekarang tengah menyambut bulan kemerdekaan. So kemerdekaan ni sebenarnya adakah bebas segala-galanya? Tak. Sebab Nabi pernah sebut dunia ni penjara bagi orang mukmin. Pada orang beriman dunia ni penjara. Tu tak boleh, ni tak boleh. Macam contohlah air-air yang memabuk kan tak boleh minum. Kadang-kadang dia tak minum sangat. Alah, social drinker. Minum sikit je. Bukannya apa pun, dengan kawan sikit je minum. Tak mabuk pun. Tak mabuk. Dah tak boleh lah sikit ke banyak tak boleh. Letak pula dalam rumah memang malaikat tak masuk sebab banyak masalah dalam rumah tu. Macam mana? Letak je susun elok sebab botol tu kebetulan cantik kan. Memang air collector. Tangan tak boleh. Letak kan. Jadi malaikat pun nak masuk. Lain macam bau kat rumah ni. Lain macam ada benda-benda macam ni kat rumah ni. Kan? Jadi malaikat kata ada masalah-masalah tertentu. Dan benda tu tak berlaku di sini, di tempat lain. Tu saya kata tadi. Makna kata hubungan kita ni kita jaga. Itu sebab saya kata dalam ceramah saya tu kunci keluarga bahagia. Nak bagi kat anniversary ni tak lapuk dan ribut. Walau apa pun yang datang, kita masih lagi mampu bertahan. Yang pertama, kuncinya adalah kunci rumah. Yang kedua, kunci kereta. Yang ketiga, kunci pejabat. Yang keempat, kunci syurga. Dan kelimanya, kunci spare. Apa maksud kunci rumah? Sistemkan keluarga kita ikut sistem Islam. Macam mana pun. Bangun pagi, orang perempuan. Sebab kita tengok kan, kumpulan yang datang kepada dengan ceramah ni biasanya ramai orang perempuan berbanding orang lelaki. Perempuan paling ramai. Sebab orang lelaki ni dia dah ilmunya dah tinggi. Itu kena faham. Zaman Nabi dulu ada seorang sahabat yang paling power ingatannya, nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ni dia tak payah salin. Apa Nabi sebut dia terus ingat. Jadi hari ni saya tengok ramai tak menyalin, maknanya semuanya bersaudara dengan Abu Hurairah. Macam tu je lah. Macam tu lah kan. Tak adalah, ni ada record ni, ada record. Radio Melayu Perth dah record, nanti kita boleh tengok balik. Jangan lupa share video dengan saya Okey. Jadi tu sebab kalau kita tengok kan, memang betul dalam kehidupan kita ni, kunci rumah ni maksudnya sistemkan daripada mula bangun sampai kita tidur. Bangun pagi, subuh, sebelum subuh. Ada orang mengadu, susah sekarang ni. Kewangan sekarang susah. Harga barang mahal sekarang. Kita tak pernah dengar pun tiba-tiba orang cakap, alhamdulillah tahun ni barang murah. Tak pernah dengar. Bagus betul sekarang ni kan, barang murah je. Tak macam dulu mahal, sekarang ni murah ni. Tak ada. Tak pernah. Makin lama makin mahal. Tapi rupanya Nabi dah bagi dah. Dah bagi formula dah. Nabi kata, barang siapa nak dimurahkan rezekinya, jangan tinggalkan dua amalan. Yang pertama, solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Bangun pagi, macam mana pun sebelum subuh, buat solat sunat 2 rakaat. Dan yang kedua, jangan tinggalkan sedekah subuh. Ambil lah nama-nama pesat tahfiz yang kita ada. Ambil nama masjid dengan nombor akaun dia. Ambil nombor akaun Samsul Ubat contohnya. Contoh. Tak adalah. Kemudian kita pagi tu sebelum subuh tu kita transfer berapa dolar pula bagi. Itulah kunci dia kan? Ramai kita, kalau kita bangun kita subuh, kita kan orang panggil istilah subuh gajah kan. Subuh gajah tu mungkin kalau subuh dekat sini dalam pukul 5 pukul 5.30 kan, 5.30 lebih kurang lah, 5.27 macam tu. Tapi kalau kita bangun pukul 6.30, itu subuh gajah. Dah terang, terang dah kan. Tapi kalau 5 minit sebelum zuhur tu nama dia subuh dinosaur. Dah nak pupus dah subuh tu. Dah pupus dah pun, tapi baru nak sembahyang. Buat macam mana? Tapi bangun lewat macam mana pun bangun tu solat. Mesti bangun solat. Kadang orang perempuan dia paling terpaling suci. Kadang isteri dia seorang nak masuk syurga. Dia bangun ambil wuduk, dia sembahyang seorang. Ya, kenapa? Khusyuk betul. Sembahyang seorang. Suami dia biar je tidur, dia kata, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum.
Bila dia lap muka dia tengok suami atas katil. Neraka lah orang tua ni. Amboi sedap cakap. Kejut suami subuh sama-sama. Abang, bangunlah subuh. Abang. Kalau macam tu lah cara kejut, sudahnya dua-dua tak subuh. Yang faham lah kan. Kau ni mengejut ke mengajak ni? Dia kata kan macam tu. Bahaya sikit. Kena betul ke. Kan susah lah kejut. Tak mau bangun lagi. Macam ni. Kalau kejut yang susah bangun ni, kejut seolah-olah rumah terbakar. Bangun bang, api. Mana? Api neraka. Kau cakap macam tu orang. Hei, kau ni takutlah. Ya, ingat apa hal kan. Bila bangun semayang, kalau boleh orang lelaki ingat, macam mana pun kita bangun tidur, memang kita tak ready. Bangun kumur-kumur tak cukup, kita kena mandi, segarkan badan. Nampak tak? Kejut anak daripada umur seawal usia 5, 6, 7, 8 tahun lebih mudah nak diajar tentang solat subuh berjemaah berbanding anak-anak yang berusia 40 tahun ke atas. Yang faham tu, itu dah liat atau dia bukan rebung lagi tu, memang tak tahu buluh tu jenis yang buat lemang, habis tu memang buang aja. Tentulah. Jadi mak dia kata nak kejut anak sekali. Kadang ayah bangun kumur-kumur ambil uduk tu nak jadi imam. Macam mana nak semangat semoga. Dengan umur tidur lagi. Anak apa ayah cakap ni? Allah Amin. Apa tu senyap? Anak kat belakang, pahala yang diam ni. Yang isteri kat belakang, memang buta dah ayah kau. Langsung ayahnya bagi signal. Waladdallin. Dah habis Fatihah je. Aduh, susah ni. Cuba kejut bangun pagi. Suami bangun, gosok gigi, kumur mandi, segar-segar, shampoo badan, segar. Kan? Dulu saya rapatkan saf, steady ya. Semua dah bersedia, tersemayang sama-sama. Rapatkan saf, rapat. Takut ada antara jarak antara kita nanti syaitan dan iblis datang mengganggu. Wah ya. Allahu Akbar. Anak pun heran, ada ikut lah. Masa bila ayah beli speaker ni? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Isteri kat belakang, suamiku. Dalam hati baru steady. Nampak tak? Waladdallin. Habis. Tiba-tiba ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Anak kat belakang dah agak dah. Anak dah tahu. Anak pun dah tahu ayah dah baca apa ayat tu. 20 tahun kahwin tu lah surah ini bertahan. Aduh, tak ada surah lain ke? Ada satu tu isteri tu dia tegur suami dia, abang, cuba kita transform. Sesekala cubalah surah lain. Yalah malam ni abang tukar. Malam tu berdebar suami dengan isteri ni. Abang, dia dah tahu malam ni dia tukar ayat. Dia tukar surah. Sampai waladdallin. Lama senyap tu. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Panjang malam ni. Yasin namanya. Sudah panjang. Yasin. Allahu Akbar. Apa seketul aja bang. Dia kata hari ni baru hari pertama baru satu ayat, besok pun tambah ayat lain. Dia kata macam tu lah. Dia macam dah habis semayang, doa. Dah zikir doa pula. Doa tu paling power sekali. Bila doa tu
sebiji macam doa majlis rasmi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Macam dalam radio, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Bahasa Melayu pun tak apa, bahasa Inggeris pun tak apa. Yang penting anak-anak, isteri semua faham. Sesungguhnya aku sayangkan isteriku, ya Allah. Anak-anak semua pandang mak ni. Ya Maman, anak depan nak sibuk aje lah. Orang nak feeling pun tak senang. Aku juga sayangkan anak sulungku Alung, ya Allah. Long kau lah Long. Anak pun cakap. Aku juga sayang anakku yang kedua Angah, ya Allah. Angah nama kau pun ada. Aku juga sayangkan anakku yang ketiga Alang, tahu tak apa. Ya Allah, anak sulung kami ini bakal memiliki peperiksaan, ya Allah. Berikanlah dia 12A, ya Allah. Berubah muka anak ni. Kenapa Long? Subjek ambil 9 aja. Macam mana nak dapat 12A? Bapaknya pun satu tak tahu anaknya ambil subjek berapa. Aduh, doa pun biar betul. Pernah dengar tak kadang-kadang doa dekat masjid tu, imam tu doa kan, dia antara dengar tak dengar. Alhamdulillah alamin hamdan syakirin hamdan sidah ya rabbana akal hamd radaqal jannah sakati kawanam. Pernah dengar tak itu? Kalau dalam bahasa Melayu ke bahasa Inggeris dengar betul-betul. Takut kadang. Ya Allah, kau berikanlah aku. Ya Allah, aku dah lama ingin. Ya Allah, perbenarkanlah urusanku untuk lagi, ya Allah. Kan tak jelas tu. Yang isi kat belakang tu amin. Amin ya Allah, amin ya Rahman. Makbul. Hati-hati tau. Jangan main amin aja, dengar betul-betul. Tahu? Itu sebabnya semayang sama-sama. Nampak Seorang rumah. Dia dalam rumah ni semayang sama-sama. Tidur sama-sama. Tu saya kata, saya orang yang muda saya tak kisah sangat. Yang dah mula meningkat usia, dah mula tidur asyik. Tapi tidur jauh lah. Nyemak je lah. Jangan tidur. Peluk isteri. Kata Dr. Fadilah Kamsah, peluk isteri memanjangkan usia 4 saat. Sekali peluk 4 saat panjang. Mana dia dapat aku tak tahu, aku ulang lagi. Dah dia cakap macam tu. Yang pastinya peluk isteri sendiri. Peluk bini orang pendek umur. Faham? Jangan salah peluk. Peluk mana yang dapat. Mana yang dapat je. Macam tu je. Okey. Tak apa. Dah itu je dapatnya kan. Macam tu. Itu saya kata tadi, jangan kurus sangat. Peluk mantap kan. Ini kurus-kurus macam peluk tiang elektrik tahu. Nampak tak? Panjang umur sangat. Nampak? Peluk isteri. Iya. Sebelum tidur yang bagusnya minta maaf. Kita hari-hari buat salah, betul tak? Betul tak? Siapa yang rasa alhamdulillah lah setakat tahun 2024 ni, dah sampai Ogos ni, belum ada buat salah apa-apa lagi? Tentu ada kan. Dia naik kereta pun bergaduh, kiri kanan kiri, depan stop. La ilaha illallah, betul. Tu belum lagi orang perempuan jaga waist. Belah depan lagi. Belum. Mai jaga map kan, ikut ajalah. Belum. Abang tadi simpang tu nak terlepas kan. Bergaduh tu kadang-kadang tu. Biasalah tu kan. Biasa buat salah. So setiap hari minta maaf. Minta maaf. Ini tak minta maaf bila? Tengok, sama jawapan nampak. Dia jamakkan dosa tu setahun. Itu yang pagi raya tu kadang dah tak jelas apa dia cakap. Terlalu banyak dosa. Abang. Yang suami, aku tak faham, aku ampun je lah. Susah macam tu. Cuba, sebenarnya pagi raya ni kita sepatutnya apa? Happy. Jadi pagi raya, selamat raya, makzid batin bang. Macam tu pagi raya. Ini dah dosa banyak sangat. Jamak setahun jadi macam setiap malam macam tu. Abang, minta maaf tak kalau saya buat salah apa-apa hari ni. Saya minta maaf sangat. Yalah. Suami yang belagak pula. Baru tahu aku siapa. Macam tu. Bila isteri salam macam minta maaf tu, kita pun gosok bobo je lah. Abang pun sama. Abang pun tak lagi berbuat salah silap. Macam tu. Barulah pagi raya. Okey. Lepas tu terlepas pula pagi raya tu. Abang saya hari tu terambil
Duit abang 1,000. 1,000 duit suami dia ambilnya. Tapi sebenarnya salah tak orang perempuan ambil duit suami 1,000? Yelah yang ambil tu. Mana pula tak salah? Minta izin. Suami tu dah lah bendahari, jaga persatuan, jaga masjid. Main ambil aja. Tanya dulu. Dia dalam kes Abu Sufyan yang kita tengok dulu. Zaman Nabi tu sahabat yang kedekut, dia tak bagi duit belanja kat isteri. Itu boleh. Itu pun ambil sekadar untuk keperluan saja. Bukannya ambil habis licin kerja kan. Faham tak? Tidur sama-sama. Ketiga, makan sama-sama. Dulu orang dulu kan sibuk macam mana pun malam mesti makan sama, betul tak? Sekarang malam mesti makan sama. Saya ni nasihatkan orang, saya sendiri tak makan sesama. Asyik makan dengan bini orang je. Lagi duduk kat situ. Mana berbual ni, nampak tu? Tak siapa punya bini pun tak tahu. Kan macam tu. Betul, tapi makan sama-sama tu ramai yang tak tahu kadang-kadang. Orang dulu kan, ingat tak? Zaman dulu yang tidur makan atas tikar mengkuang. Anak yang kecil sekali, yang bongsu makan puasa sepak. Habis sampai ke dahi makan nasi mesti. Berterabur tu tak? Tapi mak kita, elok-eloklah makan macam tu je. Makan, suapkan, ambil anak, letakkan lauk dekat pinggan anak. Nampak tak dulu? Bila dah habis tu dah kemas-kemas. Bersih-bersihkan anak, dah pergi basuh tangan. Lepas tu semua dah bangun, kemas-kemas pinggan, gulung-gulung tikar tu kibas bagi itik dengan ayam makan. Sekarang meja marble. Bahasa baku. Kalau bahasa Inggerisnya marble. Meja marble yang mahal tu 12 seater ni. Ada 12 tempat duduk. Nanti. Kemudian makan. Nanti kau makan berterabur. Nanti mama suap. Apalah nilainya meja mahal tapi tak boleh makan sama-sama. Faham tak? Dulu pinggan dengan cawan ayah ni, ketua keluarga mesti beza. Betul tak? Dulu pinggan ayah special. Mana ada sumbing-sumbing? Cawan ayah special, siap tuang. Timing tu penting. Kan? Cawan ayah special. Masa tu cawan ayah kan gelas tu siap tangkai. Jadi anak bila balik main bola, dia penat. Anak ni nak minum, ibu nak minum air. Ambil air cawan, ambil dekat dalam fridge. Air ambil dalam fridge, cawan ambil dekat sinki. Dekat sinki terpegang cawan ayah. Ni cawan ayah ni. Dia letak tepi. Hormat. Pinggannya pun lain, besar, tak sama. Tapi janganlah besar sangat. Janganlah bagi besen. Ingat ayam ke apa? Bagi pinggan lah macam tu kan. Betul. Tu sebabnya makan sama-sama. Lepas tu bila makan pula, romantiknya lah. Anak-anak minta kan, anak minta, ya nak ayam tu sikit, ya nak ikan, kita cubit letak dalam pinggan anak kita, dapat pahala sedekah lagi besar daripada bagi makan anak orang lain. Tu kan tak tahu. Isteri pula, bang nak saya tu sikit. Abang apa nak suap-suap pula ni? You kan isteri I, malu lah, biarlah dia tengok you isteri I kan, I love you kan. Love you tu kan. Bila dia suap, ngap kan, anak tak pernah tengok. Yo. Semua tak pernah tunjuk. Tengok Nabi macam mana isteri Nabi kalau minum dengan air isteri dia kan, minum kan, cawan. Tadi kau minum kat sini kan. Dia tengok kesan bibir isteri dia. Aku pun minum kat sini. Bukan nak minum sangat, tapi nak tunjuk contoh. Nampak tak cara minum? Nampak? Minum dekat bekas bibir. Tapi kita kalau nak buat macam tu, kalau kita minum, mak bau mulut kau. Jadi mana kata, pastikan mulut kita bau okey. Tu nampak tak? Makan sama-sama, nampak? Tidur sama-sama, solat sama-sama, makan sama-sama. Last sekali, jalan sama-sama. Malam anak dah tidur, kunci pintu, kunci tingkap, naik motor, round satu Perth. Besar betul pun ni. Tak apalah, bawa kita macam menyanyi lagu tu. Jika engkau minta intan permata, tak mungkin ku mampu. Isi kau kata, tapi sayangkan ku capai bintang dari langit untukmu. Sampai dekat dalam 30-40 km tap tayar bocor. BLM rupanya berat lebih muatan. Turun.
Tolaklah, yang isterinya pakai tudung ni, Allah benar ni. Daripada pegang helmet sebelah tu, buka pula tudung, nak kembang macam ni, sebelah tudung, sebelah helmet, follow, ya Allah jauhnya 30 km, ya Allah, sampailah kat rumah kawasan kejiranan neighborhood tu semua nampak, semua tutup tingkap. Esok tu semua tegur suami, malam tadi kau ke yang tolak motor tu, Mat? Aku, kenapa kau jaga-jaga, Mat? Aku tengok ada lembaga ikut kau. Tu bukan lembaga, tu isteri aku. Itulah jalan sama-sama kan. Betul, kadang-kadang tak ada kemesraan dah tu. Anniversary yang dapur dia ibu ni tak ada kemesraan. Kan? Kadang suami tengah relax kan. Bang, apa dia? Nak pergi barang dapur dah habis. Kau ni tak kau rehat ni, time ni kau sibuk kan? Aduh, cepatlah siap. Marah isteri. Cepat ni kata. Cepat pakai timbangan, pakai sibak. Tap. Tayar bocor. Kau lah punca ni, isteri kena marah. Apa pula saya nak beli bukan rendah kau. Kalau kau tak cakap, mesti tak bocor tayar kita ni. Gaduh. Kita ubah sistem tu. Kan, nak kata bang dapur dah habis lah bang. Nak kena beli sekarang ke? Itulah, kalau beli kena beli cepat lah, kalau tidak macam malam ni nak makan apa? Ayolah, dah siap dah. Saya pakai tudung je. Okeylah, abang siap banyak okey. Macam tu salah ni. Lepas tu naik kereta, pakai abang sini, abang tarik pinggang tu. Tangan sebelah pegang peha tu. Abang ambil kesempatan macam tu. Lepas tu abang tak boleh. Abang ni hidup. Bila lagi kita nak pegang macam ni? Macam ni lah. Dah ready dah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Doa makan juga ni baca ni. Tap tayar bocor. Abang, tayar bocor ni salah saya ni. Isteri cakap salah saya bocor. Saya tak minta maaf tak. Saya buat macam mana benda dah jadi. Tak turun dulu. Abang nak kunci kereta. Kenapa turun dulu? Isteri pun turun. Dia pun turun, dia kunci cek. Dia pun tutup kereta. Pegang tangan. Dah lama kita tak jalan sama. Jom kita jalan sama-sama pergi ke pasar. Tak adalah jauh sangat, dalam 30 km je. Sampai ke pasar tu, dia dengan orang tu dengan ikan dah tak ada beza dah. Kalau antaranya. Okey, boleh. Maaf mengganggu, Puan Nurul Anisha, boleh jumpa saya di belakang sebentar. Terima kasih. Nurul Anisha, terima kasih. Okey, jadi itu yang pertama. Maknanya sistemkan rumah tangga kena ikut sistem Islam. Yang kedua, bila saya kata tentang kunci kereta, kunci pejabat lah kita ambil dulu. Kunci pejabat maksudnya cari rezeki yang halal. Cari rezeki yang halal. Sebab apa? Nabi pesan, carilah rezeki yang halal. Sungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Dan Nabi juga cakap apa? Barang siapa yang membenarkan benda-benda haram masuk ke dalam perutnya, dan saya malaikat di langit dan di bumi akan melaknatnya selama sesuai selagi mana benda-benda haram itu ada di dalam perutnya. Jadi jangan. Biar ada sikit, cukup sebab berkat. Daripada kita cari yang banyak tapi haram, maksudnya haram sifatnya, maka takkan ada keberkatan dalam kehidupan kita. Itu yang kedua. Begitu juga Nabi sebut, anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, nescaya akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Jadi jangan sibuk nak kejar kaya, tapi kejarlah bahagia. Kerana satu hari nanti kita akan sedar, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Deep betul. Jangan kejar kaya, tapi kejarlah bahagia. Kerana bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Betul? Duit banyak, rumah besar, kereta besar, ubat sekilo, penyakit pun banyak. Tapi kita tak ada penyakit ni, okey je. Makanlah apa pun hari ni, okey je makan. Kalau pun dia sakit pun, lepas ni kan dia makan ubat, okey je. Dia boleh makan apa je. Dia dah siap dah ubat go out dia. Ubat gaut-gaut. Dia dah makan lah. Dia siap kan. Betul. Itu sebabnya sekarang ni, hidup kita ni cari rezeki yang halal. Jangan cari benda-benda yang tak sepatutnya. Tak usah. Sebab keberkatan tu, banyak tanda-tanda keberkatan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kunci kereta. Apa maksud kunci kereta? Maksud kunci kereta, hala tuju. Nak bawa keluarga kita, biarlah ke arah yang diredai oleh Allah. Maknanya jangan bawa ke arah yang tak baik. Contoh kan, satu hari nanti kita dah dalam kubur. Kita dah mati di dalam kubur ni. Anak kita baru kahwin, dia cakap dengan isteri dia, B saja, nyampah. Baby.
Kenapa? Besok kita subuh sama-sama nak. Abang tiba-tiba je. Bukan apa, tinggal dulu arwah ni tak pernah tinggal solat subuh berjemaah. Jadi dia buat sebab mak ayah dia dulu ajar. Mengalir saham walaupun dalam kubur lah. Esok kita karaoke nak, kita pergi disco nak. Asal dulu arwah ni dulu setiap hari Khamis memang pergi disco. Janganlah bagi saham yang tak elok, jangan. Benda ni tak ada kat sini, tempat lain. Jadi mana kata bagi saham-saham yang baik-baik, mudah-mudahan dapat diteruskan. Hala tuju bawa keluarga ke arah yang baik. Ajar anak tentang sedekah, ajar anak kita tentang buat baik dengan orang lain, ajar anak kita tentang akhlak yang baik. Bak kata orang, kalau mencari pokok berbuah, pucuk elok baik dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tagak bersantun. Elok tombak bila disepuh dengan besi berani. Elok akhlak bila diasuh dengan budi pekerti. Nampak? Ajar yang baik-baik. Ajar dia dengar ceramah, ajar dia pergi program yang baik, program sukarelawan, pergi untuk bantu-bantu orang yang susah, pergi bantu gelandangan, tak kisah, pergi. Kemudian begitu juga yang keempat, kunci syurga. Nak masuk syurga ada satu kunci, nama kunci itu rahmat Allah. Nak dapat rahmat Allah tak ada cara lain, beribadahlah sebanyak-banyaknya. Beribadah sebanyak-banyaknya. Apa yang kita boleh jadi nilai benar. Ibadah yang terpanjang dalam kehidupan seorang manusia adalah apa? Ibadah yang terpanjang adalah ibadah yang disebut sebagai perkahwinan. Penting niat. Kenapa nak kahwin? Susah kita nak jumpa orang yang kahwin kan, yang niat kerana Allah. Susah. Bila tanya kenapa nak kahwin? Kawan habis kahwin dah, tinggal saya je belum. Kenapa nak kahwin? Umur saya berapa dah, bila lagi saya nak kahwin? Sebab umur. Kenapa nak kahwin? Geram tengok budak perempuan tu, lagi teruk. Kenapa nak kahwin? Mak saya bising. Dia memang mak bising. Mana ada mak tak bising? Mak. Bila nak kahwin? Bila nak kahwin? Bila nak kahwin? Bila nak kahwin ni? Bila nak beranak? Beranak perempuan je nak kau. Bila dapat anak lelaki? Dapatnya anak lelaki. Beranak je kerja kau. Dah salah pula beranak. Susah nak jumpa orang yang jawab. Bila kamu nak, kenapa kamu kahwin ni? Kenapa? Cuba cakap, kenapa kamu kahwin? InsyaAllah mak, saya kahwin ni kerana Allah. Biasanya yang jawab kahwin kerana Allah ni biasanya lelaki yang dah kahwin. Sebab dia dah tak ada jawapan lain dia boleh bagi. Sampai hati abang buat saya macam ni, apa salah saya bang? Abang cakap apa salah saya? Kenapa abang buat macam ni? Kenapa abang kahwin bang? Kerana Allah. Lepas tak lepas dah tahu lagi lah kan. Risau. Orang perempuan yang risau. Lelaki kalau dia gelak besar, dia tak berani pun. Orang lelaki ni dia bukan takut bini tau, bininya menakutkan. Macam tu. Tu kena faham. Saya ada share lah cerita. Pernah dengar tak cerita yang raja yang takut dengan permaisuri dia tu dekat negara Pasir Berdengur? Dia takut betul dengan isteri dia. Macam mana cara nak lawan permaisuri tu? Dia panggil semua rakyat dia yang lelaki datang ke istana. Rakyat beta yang lelaki, siapa yang takut isteri berdiri belah kanan beta. Semua pergi belah kanan. Lah semua takut. Aduh. Pandang belaki, nasib baik ada seorang siap peluk tiang dia. Kamu kemari. Apa pula? Tuanku nak jumpa. Tuanku lah turun. Punya beraninya raja suruh turun. Ini betul-betul berani. Dia pun turun bawah nak dapat tips ni pasal. Sekarang cubalah cerita macam mana cara beta nak lawan isteri beta. Apa pula? Patik pun takut bini. Apa sal kau tak pergi belah sana? Bini Patik dah pesan, jangan pergi mana-mana, tunggu sampai dia sampai. Lagi teruk takutnya. Lagi teruk takutnya. Kita ingatkan dia berani. Lagi teruk takut. Aduh, itu cerita saja. Cerita saja. Itu tak ada hadis, tak ada apa, tu cerita saja. Aduh, macam itulah. Kan? Jadi maknanya orang lelaki ni kadang dia cakap je. Kalau lelaki tu aku contohnya awet tu, jangan risau. Dia cakap aja. Yang paling bahaya yang macam ni. Allah. Astaghfirullahaladzim. Duduk dekat meja makan. Allah. Makanan lambat lagi bang. Sabar. Rezeki Allah kan. Hanya lah. Tu hati-hati. Yang huha-huha ni tak risau sangat. Yang jenis cakap-cakap tu dia tak risau. Dia memang dah biasa macam tu. Cantik betul awet tu. Abang mula tu. Tapi you lagi cantik. Macam tu kan. Betul. Kadang lelaki kita cakap, dia kadang dia lupa dengan apa. Manusia ni kadang-kadang diuji menyebabkan dia lupa bersyukur.
Kenapa dia tak bersyukur? Pertama, sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang dia ada. Kedua, sibuk tengok kelebihan orang lain, lupa tengok orang lagi susah pada dia. Yang ketiga, sibuk cakap apa yang dia ada hari ini hanya adalah merupakan hasil usaha dia sendiri. Sedangkan apa yang kita ada hari ini adalah sebab Tuhan izinkan. Kalau Tuhan tak izin, kita takkan ada. Tuhan izinkan kita sampai ke Perth. Tuhan izinkan kita dapat taraf kerakyatan di sini. Tuhan izinkan semua. Berezeki kita dekat sini, mencari rezeki dekat sini, sampaikan bermastautin di negara orang. Duduk di sini. Rakyat, kita menjadi sebahagian pada rakyat negara ni. Kita mempunyai semangat cintakan negara di negara ini. Kita mempunyai semangat membesarkan anak-anak kita di sini. Ya, jadi kita rasa syukur sebab bukan semua orang dapat peluang macam tu. Bukan semua dapat peluang macam tu. Saya pun sendiri pun dah mula rasa seronok dah. Sebab di sini tak ada yang terkejar-kejar. Semua relax je. Melintas jalan pun macam tak ada yang kelang kabut, tak ada. Semua macam okey je. Betul saya kan? Seronok betul duduk sini kan. Maknanya hint lah tu, suruh panggil lagi jadi macam tu lah kan. Jadi lepas ni saya akan kita cuba arrange kan. Saya datang lepas ni kita buat 2 Syamsul. Syamsul Debat dan Syamsul Rau-Rau. Dan kalau Syamsul satu lagi, Syamsul Yusof nak juga, kita buat 3 Syamsul. Kita buat 3 Syamsul. Sebenarnya rancangan di televisyen di TV Hijrah tu 2 Syamsul. Sebenarnya memang sepatutnya 3 Syamsul. Dengan Syamsul Yusof sekali. Tapi dia last minute tarik ni sebab dia masa tu tengah nak siapkan filem Munafik 2 tu. Jadi saya pun ditawarkan berlakon tapi saya sebab watak tak sesuai kan. Dah tengok ada Munafik 2. Kan watak hantu celah buluh tu. Saya tolak watak. Tak adalah, mana ada saja je. Macam tu lah. Jadi mana kata tu dia. Jadi dalam hidup kita tu macam tu lah kan. Jadi kita tengok. Jadi apakah yang kita tengok ni? Syukur ni membawa kita kepada luasnya rezeki. Sebab Allah Ta'ala janji dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Cuba saya kata tadi, dugaan memang ada, tapi syukur Tuhan bagi rezekikan kita. Cabaran suami isteri mesti ada. Mana boleh tak ada cabaran? Semua elok aja. Kan? Ialah bisingnya. Ada yang tak bising. Yang pasangan yang bisu, dia tak bising tapi berentak-rentak juga. Jangan ingat dia orang tak gaduh juga, tapi ujian, dugaan mesti ada. Yang anak pula perkahwinan campur kan. Biasalah, tu sebab dia kena sabar. Kita bawa saudara baru tahu dalam keluarga kita. So, itu satu pahala yang sangat besar, tapi jangan kita lupa untuk develop dia, bentuk dia, tanamkan kecintaan dia kepada Allah dan Rasul. Yang tu kita kena buat. Dan bayangan besarnya pahala kita. Sebab kita berjaya pujuk dia masuk dalam agama kita. Marah. Kita nak selamatkan dia ni kan? Begitu juga kan? Bukan senang kita duduk di tempat orang kan? Penghijrahan di tempat orang bukan senang. Dekat Malaysia saya pernah pergi beberapa negara lah, luar negara. Dah lah nak makan susah, nak buang apa yang kita makan pun susah. Saya pergi dekat Korea tu, ya Allah kan? Asyik tengok drama Korea je, pergi Korea terus. Saya Hamnum dah berkahak kata. Saya tengok ya. Dekat toilet dia mencanggih sekali, menyala. Punya ada sensor. Kita bangun dia flash sendiri tau. Saya ingatkan tadi CCTV. Betul. Halo. Di sebelah tu marah bising. Lepas tu dia button kids. Kau tekan cek kena sikit. Cek naik dah tak ada kerja lain nak main tu kan. Lepas tu ada button wash. Wush, ini siap cebok ni sekali. Rupa-rupanya tekan tu, dah tembak tepat pula tu. Tajam airnya. Zat Allahu Akbar. Sakit tau. Ya Allah, kenapalah seksa sangat buang air kat luar negara ni, ya Allah. Ada satu button lagi, button massage. Itu saya tak tekan. Kalau wash pun dah azab macam ni, bayangkanlah kalau button massage. Saya takut tekan massage tu keluar macam ni, pahala ni. Baik, tak payah. Isteri saya cakap, apa betul tekan perempuan tahu? Tidak.
Belajar kat tempat orang baru tahu macam mana kan. Kita pandai pakai tisu dah. Kan kena kering-kering. Saya pergi kat Balkan tu, saya pergi. Tak macam kan setiap hari kalau pergi Balkan, hari-hari kita kena check out kan. Kita tak boleh duduk. Banyak negara kita pergi kan. Boleh pula berak berpasangan tau. Dalam toilet tu ada 2 toilet bowl. Sebelah-sebelah. Agaknya boleh duduk sambil buah macam tu lah. Agak macam tu saya kata. Jadi macam pelik-pelik betul luar negara ni. Pun kita tahu kan macam-macam. Saya pun belajar lah. Saya cakap macam mana nak cakap selamat pagi. Senang saja Pak. Yang saya punya bahasa tu turis guide kita Alan dengan Andy ni dua-dua lah. Dia boleh cakap bahasa Melayu Indonesia. Dia 7 tahun belajar di Indonesia. Senang saja Pak. Annyeonghaseyo. Oh macam tu. Kalau selamat petang, annyeonghaseyo. Okey, selamat malam. Macam sama je pergi. Rupanya pagi, petang, malam memang sama. Selamat dia semua. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Saya pun okey, kalau nak tanya berapa harga? Almaeo. Nak minta kurang? Karkachuseyo. Saya pun confident. Saya pergi dekat kedai tu, saya pun annyeonghaseyo. Dia punya annyeong. Tak ada seyo pula pahal. Dia anyong aja. Saya pun tanya berapa harga. Almaeo, berapa harga? Dia pun tu apa benda pula kau cakap. Sudah nyambil kalkulator, belajar tak habis. Belajarlah macam-macam yang kita belajar. Dia sampai di Indonesia pula lain pula. Oh, di Singapura pun lain. Singapura kalau saya masuk berlari kejap. Ustaz TikTok. Dengar apa lah Ustaz TikTok panggil aku. Kan airport dia kecil kan. Kat sana saya tak relax lah. Di Indonesia lain. Indonesia kalau kita masuk je dekat hotel. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Ui, kat Malaysia dah dapat macam tu raja je. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Sini Pak. Aman Pak, aman Pak. Kena masalah Pak. Kata. Kalau supir tu, driver tu duduk kereta, kita ajak makan. Tak apa, aman Pak. Dalam mobil aja Pak. Dia tak turun makan. Driver di Malaysia, dia sama kenyang dengan orang tu tau. Lepas tu kalau kita cakap dengan dia kan, kalau kita cakap kat hotel kan, di mana toiletnya ya? Saya tunjukkan Pak. Dia tinggal tak menyangkung sebelah aku je tau. Dia punya tunjuk dah cukup sini je cukup saya kata. Macam tu lah layanan ini. Bila saya tanya kenapa di Indonesia sampai macam tu sekali, ada warga Indonesia explain dekat saya, sebab di Indonesia sukar nak mendapatkan pekerjaan. Jika dia tidak seperti itu, ramai lagi yang boleh buat lebih baik daripada itu. Tu yang dia sampai macam tu sekali, servis dan layanan dia. Di sini pun okey. Tapi di Perth kan, saya risau macam di Melbourne tu. Masa saya sampai dekat immigration kan, dia berbual dengan saya tu, tanya kan nature of visit semua, kenapa datang apa semua, berapa orang datang, dia tanya. Lepas tu dia dah bagi dia mata signal, dia dah pandang dekat pegawai musim. Kena dah aku ni kata. Memang ya, dia buka, dia pakai glove, dia buka beg saya, ambil handphone semua, dia tengok satu-satu. Dia tengok semua, dia tengok. Tapi sampai kat Perth lain. Saya pula tanya. Bagus betul katanya. Okey. You may go. Baguslah dekat sini. Senang tu saya kata. Bagus Perth ni. Mudah-mudahan ada lah yang lain lagi kan. Macam tu lah. Jadi begitu juga kalau kita tengok kan, dalam perkahwinan pertama tidak membenci pasangan yang beriman. Maknanya dalam rumah tangga Nabi ajar kita apa? Dia kata janganlah seorang mukmin membenci wanita yang beriman. Jika dia membenci salah satu daripada perangainya, maka masih ada lagi perangai lain yang menyenangkannya. Hadis riwayat Muslim. Kalau kita tengok Sayyidina Umar kan, Sayyidina Umar. Ada satu kisah zaman Sayyidina Umar, ada seorang sahabat ni dia kena letih dengan isteri, dia kena bebel. Dia pun nak mengadu dekat Sayyidina Umar. Aku nak mengadu lah, bini aku membebel teruk sangat. Dia pun nak mengadu dengan Sayyidina Umar. Sampai ke rumah Sayyidina Umar, rupanya Sayyidina Umar pun kena dengan isteri dia. Lah dia pun kena. Jadi dia pun nak balik. Bila balik Sayyidina Umar pun nampak, sahabat kenapa? Dia pun datang. Aku sebenarnya nak mengadu pada kau wahai Umar, yang aku kena letih, kena bebel dengan isteri aku. Tapi bila aku tengok kau pun kena, aku tak jadilah mengadu, aku balik je lah. Tapi kata Sayyidina Umar, apa sangatlah yang isteri kita bebelkan tu nak dibandingkan apa dia buat untuk kita. Bebel-bebel dia dimasak untuk kita. Bebel-bebel dia dijaga makan pakai aku. Dia jaga makan pakai anak aku. Dia didik anak aku. Dia suapkan anak aku makan. Bagi didikan ke anak aku. Jadi apa sangatlah yang dia cakap tu. Betul tak perempuan? Mak dia mengaku membebel tu. Cuma dia buat benda lain kan. Kan? Orang perempuan dia bebel paling lama pun 4 minit. Paling lama pun 4 minit. Lepas dia dah penat, dia minum air, dia sambung balik. Itu je.
Jadi kena sabar, kena sabar. Yang pertama, tak membenci bersama. Yang kedua, saling menghormati antara satu dengan yang lain. Pasangan kita kena hormat antara satu dengan lain. Privacy dia kena hormat. Dan kena bagi me time untuk orang perempuan. Kadang bagi dia, pergilah. Dia pergi shopping, okey. Pergilah kalau boleh bawa kawan-kawan dia, okey. Dan berapa hari nak pergi? Berapa hari? Dan pergilah, jaga diri baik-baik. Jangan lupakan I tau. Mana boleh lupakan you? Kan? Pergi. Nampak tak? Ya. Maknanya bagi isteri. Melampak isteri tengah basuh pinggan, pegang tangan dia. Maksudnya. Tak apa, biar I sambung. Happy tak orang perempuan? Happy walaupun tu lah sekali dalam 365 hari. Dia rasa happy sangat tau sebenarnya. Nampak tak? Ya. Betul, kena tu lah. Kena menghormati. Dan orang perempuan kena faham. Itu saya kata, semua kena faham. Isteri kena, suami kena faham. Orang perempuan memang jumlah perkataan dia bercakap sehari memang banyak. Menurut kajian pakar memori Asia berbanding lelaki, berapa jumlah perkataan lelaki bercakap sehari? Lelaki bercakap sehari dalam 7 ke 8 ribu perkataan sehari. Itu orang lelaki. Banyak tak? Tak banyak. Jumpa kawan-kawan dia dah habis 8 ribu. Pergi sampai rumah, balik bang. Makan bang. Cakap lah betul. Cakap lah. Kota perkataannya dah habis. Orang perempuan lain. Jumlah perkataan orang perempuan bercakap sehari adalah hanya 28 ke 30 ribu perkataan sehari. Dan masalah yang paling besar adalah mesti dihabiskan. Kalau tak betul dia rasa sengsara, dia kena cerita. Dengarlah sini, dengarlah sini, dengarlah. Ada je benda cerita. Lepas tu yang paling tak faham kena tengok muka dia. Pandanglah sini. Kena tengok muka dia. Ada juga kena tengok muka dia bercerita. Apa hal tak tahu. Kenapa tu lah. Tu biasalah orang perempuan. Dia bercakap tu satu. Dia hobinya adalah berceramah walaupun tak ada tajuk di rumah. Macam tu lah. Biarkan dia bercakap. Kadang-kadang dalam tidur berceramah. Masak-masak. Masak-masak apa pula ni? Betul lah kan? Saling menghormati. Kemudian hormat lelaki juga. Lelaki ni sebenarnya makin berusia dia makin manja. Kadang-kadang dia makin, ya, saya banyak dapat aduan. Di Perth saya tak tahulah. Di Malaysia banyak dapat aduan. Lelaki ni nampak dia segak, tegap, tapi bila dalam bilik macam minta sedekah. Nak saya uraikan? Macam minta sedekah. Dekat luar, jom, okay bro. Sihat dah? Oh, lama tak jumpa. Bukan main lagi. Sampai ke atas katil ni. Tolong. Masa tu orang perempuan, sibuklah, nantilah, penatlah. Ni kali lah, nak mati ke apa? Tak ada kerja lain ke? La ilaha illallah. Kan Nabi dah pesan, layanlah suami kamu walau di belakang unta sekalipun. Tapi janganlah saja-saja saya belakang unta. Tapi kalau suami tanya, on tak on? On. Macam tu. Tapi jangan cakap clear sangat, takut anak dengar. Sayang, ya, jom kita tut. Jangan. Pakai kod rahsia. Yang kita je faham, pakai kod Morse. Sayang, apa dia? Isteri menjawab, okey. Contoh. Tapi kena tukar-tukar, jangan pakai kod yang sama. Takut anak perasan. Lo tengok lo lepas mak buat tak lama tu mak mesti masuk dalam bilik. Dia tahu dah. Hati-hati. Kawa. Sampai buat surat rasmi. Dengan ini saya memohon agar kamu dapat mempertimbangkan agar satu majlis bersamamu dilaksanakan pada malam ini mulai jam 9 sebelum jam tengah malam. Besarlah hati saya sekiranya permohonan ini dapat diluluskan. Sekiranya permohonan ini tidak dapat diluluskan, saya bimbangkan berlaku malapetaka dan huru-hara dalam rumah tangga kita. Pertimbangan dan jawapan segera pada pihak puan saya dahului dengan ucapan terima kasih. Yang benar suamimu. Tahu tak dia minit apa kat surat tu? Akan dipertimbangkan. Susah, lulus saja. Nampak tak? Pakaian pun yang terbaik tau. Yang terbaik untuk suami dekat rumah. Pakai baju kembang daripada kat luar. Baju sejuk nak kena. Macam pergi dekat filem, dekat Philip apa tu kan? Apa? Philip apa? Philip Island. Pakai baju ikut
selera suami. Tanya suami, you suka I pakai apa? Saya cakap, I tak suka you pakai apa-apa. Cakap lah betul. Iyalah, I ni gurau aja. Kan? Contoh hari Jumaat pakai baju ikut bentuk badan, walau berapa pun dah bentuknya. Berdiri depan pintu. Suami naik motor, terlajak sampai ke parit, salah rumah tu. Kan? Lepas tu hari apa tu pula, pakai baju hari Ahad tu pakai baju ni, pakai baju bikini, siap ada kain ikat tepi. Oh, macam Hawaii sikit kan. Lepas tu hari apa? Hari Sabtu pakai jaring. Oh, terus nampak ke dalam macam tu. Contoh hari ni hari apa? Hari Sabtu lah hari ni. Ahad dah lupa dah, hari Ahad. Contoh, katalah hari tu kan, katakan contoh kan, hari ni hari apa? Ahad. Hari ni tak boleh lambat ni, hari ni jaring ni. Dia dah tahu tau. Dia dah tahu dah jadual so isteri dia pakai apa. Tentulah pakai pakaian yang terbaik. Jadi maknanya itu kena tahu, hormat. Kemudian begitu juga kan. Yang ketiganya, memberi nafkah kepada keluarga. Ingat orang lelaki, kalau kita tak bagi nafkah dekat isteri kita dan isteri kita tak redha, maka kita dianggap berhutang. Walaupun sikit, tapi kita beri. Wahai isteriku, menginsafi ceramah Syamsul Debat semalam, sedihlah kiranya menerima sumbangan nafkah daripada abang. Abang susah aja. Tinyau dalam, tengok $50. Baik tak ya? Jangan macam itu. Abang ni abang bagi ni $50 ni, abang ada tak? Abang bagi saya semua. Abang ada ke tak duit belanja abang ni? Tak apa, hari ni abang ada sikit, abang bagi sikit. Doa tau, nanti ada lebih abang bagi lebih. Abang tak pernah putus doa saya untuk abang tau. I love you too, love you more. Nampak tak? Ataupun suami beri macam ni, nah ambil lah, tak adalah banyak sangat, $2,000 sebulan, ambil lah, tak adalah banyak sangat. Setuju tak orang perempuan? Tengok mata duitan tu, setuju tu. Tapi orang perempuan, kalau dia ada carrier, dia kata, abang tak payah, abang nak bagi $2,000 ni tak payah, abang simpan aja untuk keluarga kita. Yang penting abang jaga keluarga kita baik-baik. Saya tak nak duit ni, saya boleh cari sendiri. Orang lelaki jangan risau, tu takkan berlaku. Itu hanya contoh untuk rujukan akademik saja ya. Kalau kau bagi memang takkan pulang balik punya percaya. Yang ramai $2,000 tahu tak apa, dia ambil tu. Macam tu lah kan. Jadi bagi, kena bagi. Sebenarnya ni saya beritahu dengar dari segi hukum bab nafkah, seorang suami wajib mendahului isteri dan anak-anaknya dari segi nafkah, barulah kedua ibu bapanya. Abo, janganlah nampak sangat. Tetapi seorang suami kena cakap, abang minta maaf tau, bulan ni abang tak boleh bagi. Kenapa pula? Mak nak operate, kesian mak. Abang kena guna, tak apalah bang. Mak abang mak saya juga, tak apalah. Setakat sekali-sekala boleh. Dan seorang ibu yang belajar agama, dia akan tanya anak dia, kalau anak dia bagi dia belanja, ni bagi kat mak ni, anak isteri kau macam mana? Dah anak isteri semua settle. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah murahkan rezeki kamu. Nampak? Macam tu. Dan macam tu juga kalau mak ayah sakit, seorang suami tak boleh paksa isteri untuk jaga mak ayah suami yang sakit. Dan kalau isteri tu nak tolong jaga, maka sebaik-baik suami bagilah upah terima kasih sebab tolong jaga. Dan biasanya isteri yang baik dia tak nak pun, tak apalah bang, saya tolong jaga. Dan seorang suami tak boleh halang isteri nak jaga mak ayah isteri yang sakit. Tapi kalau dia halang, aku tak suka kau jaga mak kau duduk kat rumah ni, maka isteri tu dapat pahala, suami tu berdosa. Faham? Macam tu je, nak bagi faham. Tu tajuk lain lah, kena panggil lagi. Nafkah tu nampak yang banyak berubah muka dah tu, kena tajuk lain. Kan? Sebab sungguhnya nafkah yang kamu keluarkan kerana mengharap keridhaan Allah, dan saya akan dibalas dengan pahala, termasuk apa yang kamu masukkan ke dalam mulut isterimu. Yang kita bagi kat isteri kita tu semua pahala. Yang bawa makan ni, belanja ni, kita bayar tiket ni, kita bayar $80 contohnya kan, kita bayar untuk isteri kita sekali, sebenarnya pahala, termasuklah makan ni. Tengok Syamsul Debat dekat-dekat, baru dapat tengok depan-depan.
Tengok belakang macam mana tak tahulah. Tengok depan-depan kan, semua pahala. Bedahlah dengar ceramah, dapat makan pula kan. Makannya dah sudah belum? Belum. Dia ada makan tak? Ada makan ke tidak? Oh, ada makan. Jadi makanan dah ready ke belum? Kalau berdasarkan apa yang saya belajar dulu, kalaulah makanan dah tersedia, makruh ceramah lama-lama. Macam tu aja. Sikit lagi. Okey. Kemudian begitu juga menjaga rahsia dan maruah pasangan. Jaga rahsia dan maruah pasangan. Tu sebab Nabi kata apa? Orang perempuan cukup senang masuk syurga. Macam mana? Pertama, jaga solat kata Nabi. Kedua, jaga puasa. Ketiga, jaga maruah diri, jaga maruah suami. Dan keempat, taat perintah suami. Kalau jaga keempat-empat ni kata Nabi, maka masuklah kamu ke dalam syurga mengikut mana-mana pintu, mengikut pilihan hati kamu. Macam boleh pilih pintu lagi. Orang perempuan punya untung ni. Orang lelaki mana boleh pilih pintu? Dapat masuk untung. Ni semua neraka ni lelaki. Termasuk yang bercakap. Iya, tapi orang perempuan senang masuk syurga, tapi dia tak nak. Solat dia boleh jaga, puasa dia boleh jaga. Maruah diri kadang-kadang tak jaga. Pakaiannya, sendatnya, tunjuk ke orang bentuk badan. Nampak tak jaga pergaulannya. Nampak tak? Sampai yang cakap, kau tahu tak isteri si siapa tu? Jatuh pula maruah suaminya sekali. Hati-hati. Kalau orang burukkan suami kita, pertahankan. Tengok suami kau macam tak kerja je. Duduk rumah menyusahkan orang aja nampaknya. Tak adalah kak, sebenarnya dia banyak buat kerja part time sebenarnya. Dia banyak kerja belah malam. Siang memang tak kerja. Akak doakan tahu mudah-mudahan dia dapat kerja yang lebih baik. Yelah, aku ingat dia tak kerja. Yelah, saja je. Jaga maruah suami. Ini tak dia pula sama naik. Tengok suami kau macam tak kerja, memang menyusahkan orang, mati lagi baik. Dia pula sama sekali. Jangan macam tu. Jaga maruah diri, jaga maruah suami. Dan yang keempat, taat perintah suami. Mulai hari ni orang perempuan, taat perintah suami. Dia apa yang suami nak tu, setuju je. Faham? Apa yang suami nak, setuju aja. Faham ke tak faham? Faham tak? Ada beza faham dengan setuju. Saya tanya faham tak? Faham. Setuju tak? Contoh suami kata, ni sayang, ni ada dokumen ni, yang sign je. Tak payah baca pun, sign. Mana nak sign? Sini, sign. Setuju. Sebab suami nak transfer tanah nama kita. Suami nak transfer harta properti, banglo tu, kereta, semua nama kita. Jangan sangka buruk. Tengok tu. Yelah tu. Dengar tau. Yelah tu. Apalah, sangka baik kan. Jadi rupanya senang masuk syurga. Maka jaga rahsia dan maruah pasangan. Maka perempuan-perempuan yang soleh itu ialah yang taat kepada Allah dan suaminya, memelihara kehormatan dirinya dan apa jua yang wajib dipelihara ketika suami tidak hadir bersama dengan pemeliharaan Allah dan pertolongannya. Surah An-Nisa ayat 34 kan. Jadi oleh itu jaga. Malahan termasuklah juga rahsia dalam bilik tidur. Jangan dikongsi-kongsi dengan orang lain. Itu akan menjatuhkan maruah pasangan. Jangan. Kelima, perintahkan ahli keluarga untuk solat. Suruhlah solat. Macam saya sebut tadi awal tadi. Perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan solat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, bahkan kamilah memberi rezeki kepadamu, dan akibat itulah bagi orang yang bertakwa. Surah Taha ayat 132. Barulah rumah kita ni akan berbeza. Itu sebab Nabi sebut bezakan rumah kamu dengan kuburan. Rumah dengan kubur. Kalau rumah tu sunyi, tidak ada lontaran lantunan bacaan ayat suci Al-Quran, maka tak ada bezanya dengan kubur. Nampak tak? Itu sebabnya bila semayang berjemaah, adalah lantunan bacaan ayat suci Quran. Walaupun inna a'tayna dan kul huwallah, itu pun okey. Sebab di still ayat Al-Quran. Bacalah. Itu sebabnya orang tu kalau dia nak test orang tu kan, nak cari menantu, suruh dia baca Quran tu. Sekarang nama kamu siapa? Nama saya Duha pakcik. Baca surah Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sampai habis. Bagus. Kamu nama siapa? Nama saya Anas pakcik. Baca surah An-Nas. Senyum dah. Pendek aje. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Budak yang ketiga tu dah berpeluh. Nama dia Yasin.
Matilah aku. Apa aku nak kelentong ni? Ha, nama kamu siapa? Terus terang pakcik, nama saya Yasin, tapi mak ayah saya panggil saya Qul Huwallahu Ahad. Lagi panjang pula nama gelaran, nama betul, menipu betul. Tergelak pakcik tu, agak-agak lah menipu pun kata. Macam itulah. Iya, kan? Ajak kau kita solat. Dengar aja, disiplin kan. Apa tindakan refleks anak kita? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengar azan, tutup TV, terus nak pergi solat. Itu tindakan refleks kita nak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, pop, tutup TV, dia main game. Macam mana tu? Sampai ayat hayya 'alas salat, mari solat. Allah panggil, bukan muazzin panggil. Allah panggil solat, tak pergi. Macam mana? Hayya 'alal falah, mari menuju kejayaan, membuat dek aja. Lantaklah, tak berjaya. Itu sebab hidup kita susah. Tuhan panggil pun tak ada nyaut. Kan? Terus solat walau di mana pun kita berada. Tepi longkang, tepi jalan, tengah semak tu, bentang berapa kait, solat. Jangan tak solat. Nampak tak? Macam itulah. Jaga talian perhubungan kita dengan Allah 24434. Jaga hubungan tu. Kalau kita tak jaga hubungan dengan Allah, macam mana Allah nak jaga kita? Kan? Begitu juga tidak membawa perkara yang bertentangan masuk ke dalam rumah, benda-benda tak baik jangan bawa masuk. Menggembirakan hati pasangan dengan memberi gelaran yang baik. Panggillah isteri kita dengan panggilan yang manjas, plural. Panggilan yang manja. Baby, sayang, Yong. Yong tu Intan Payung. Intan. Kan? Cakap dengan bahasa-bahasa yang baik. Rak, cok di thong klanan rak. Cakap Thailand dia. Cakap India dia. Ambil yirawu wanakam ambil. Cakap Cina, cengi iman cengi. Cakap Arab, habibi tusbah ala khairi ya habibi. Dalam bahasa Melayu dia, sayang, selamat malam sayang. Macam tu. Macam bahasa ada, kan? Jadi mengembirakan hati pasangan. Wahai kekasih, macam saya lah panggil isteri saya, permaisuri hati abang. So sawit. Macam tu. Iya, betul. Panggil isteri panggil macam tu. Ini, weh, orang tua, jangan macam tu. Nampak tak? Suami kalau tengah siap pergi masjid, pergi mana Bang Haji? Masjid. Mana lama sangat? Kejap je. I love you. Macam tu. Ini, pergi mana Pak Hajinya? Masjid, buta. Kan lain. Lain cara jawabnya, nampak? Iya. Betul. Lepas tu kalau nak pergi masjid, kalau boleh naik motor sama-sama pergi. Pergi sama-sama naik motor. Orang perempuan kadang-kadang dah pakai telekung tu duduk di pantai, bukan dia peluk suami. Bantai pegang besi. Pegang besi, jangan kena. Kenapa tak peluk suami tu? Cuba cakap. Kenapa tak peluk? Tengok kepala. Aku suruh peluk, bukan suruh seluk. Batal wuduk apanya? Peluk kan beralas tu. Zap. Ni seluk memang terperanjat orang tua tu. Allahu Akbar. Tum. Willy sampai masjid. Terperanjat kawan tu kan. Yang faham, tak faham sudah. Ini contohilah pribadi Nabi. Nabi macam mana? Nabi banyak tersenyum dengan isteri dia. Bayangkan. Kan macam mana kan Nabi bila pergi rumah isteri Nabi ni, Nabi tanya, dah sampai ke giliran Aisyah? Nabi tanya. Dah sampai ke giliran Aisyah, salah seorang isteri Nabi ni cemburu, dia hentaknya pinggan. Pecah. Lepas tu anak dia datang, kenapa wahai ibuku? Nabi pun sama, tolong kutip pinggan yang pecah. Ketahuilah anak-anakku, sesungguhnya ibu kamu cemburu. Senyum lagi. Cuba kalau kita, isteri hentak pinggan, kau pahal. Biasa macam tu. Iya, tahu tak ada satu suami tu garang betul dengan isteri dia. Dekat KL, garang betul. Cuma siap. Mana air? Orang gigil-gigil. Sampai kat suami tinggal separuh. Macam mana tinggal separuh? Tumpah bang. Hitam untuk diharap. Bismillah. Entah macam mana satu hari tu demam. Allah, sakit pula. Pijit pula aku. Bini pun takut pijit. Dah siap dah pergi klinik. Sengit-sengit tudung bini dah pergi ke klinik.
Sampai kat klinik doktor yang India ni cakap, pakcik, saya tengok jantung pakcik semua okey, darah semua okey. Tak apa pakcik ambil bekas ni, pakcik kencing, nanti bagi saya balik. Pergi kat bilik air, dia suruh isteri dia, tunggu kat luar ni. Bini dia pun tunggu kat luar, dia pun masuk dalam, dia pun kencing. Dah kencing, dia keluar terasa nak buang air besar pula. Pegang kencing ni. Bini pun pegang kencing, dia pun masuk dalam. Bini menggigil, habis kencing. Matilah aku, habis pula kencing ni. Macam mana ni? Dia pun tukar dengan kencing dia. Tukar dengan kencing dia pun letak atas meja tu. Takut tumpah. Suami dah keluar macam, mana kencing tadi? Yang tu bang, penuh macam tadi. Macam tu lah bang. Dia pun bawa dekat doktor tu balik. Doktor tu menggeleng. Pakcik, besok pakcik kena datang balik ni. Kena buat kad. Kenapa lah? Pakcik mengandung. Mengandung makcik tu bahal pula. Mengandung akhir. Balik menung ni. Allah. Patutlah rasa bergerak dah perut. Percaya dia, isteri pun tak sampai hati bang. Sebenarnya tu kencing saya. Itulah dia kan. Jangan garang-garang sangat. Jagalah rumah tangga kita baik-baik. Nabi senyum. Satu lagi Nabi tak pernah marah. Nabi ni cuba kontrol marah dia. Kawal sekali boleh. Macam mana Nabi panggil isteri dia? Ya Humairah, wahai pipi kemerah-merahan. Balik nanti kita buat. Wahai pipi, tahap kala pipi kau ni tak tahu. Kurang aku nengok je lah. Nak kata merah tak merah, tak kata biru tak biru. Nampak tak? Lepas tu bila dah tu Nabi pula, sekali tu Nabi tegur, ingat tak waktu kita mula kahwin dulu? Kenapa ya Rasulullah? Kan kita makan bersuap. Ingat ya Rasulullah? Sebenarnya Nabi nak tegur masakan isteri dia masin. Kau ingat tak? Jadi kau suapkan aku dulu. Tengok akhlak Nabi. Nabi dah tahu masakan tu masin. Dia boleh suruh isteri dia suapkan dia lagi. Bila dia suap, Nabi kunyah 44 kali macam biasa. Nabi tak ada buat muka masin pun. Tak ada. Bagi aku pula suapkan kamu. Bila dia suap aja, langsung dicapai pinggan tu dapur. Ya Allah masinnya. Dia tahu. Cuba kalau kita. Kau tahu tak darah tinggi aku berapa pun tadi? Punya garang ya. Jangan macam tu. Jangan garang-garang sangat kan? Nabi macam tu manja. Nabi main kejar-kejar tau dalam rumah. Balik nanti buat. Dalam rumah tau, jangan kat luar. Nanti pula dia Yang seorang tu siap sedut. Dengan dia semput pula kan. Dia pakai gas asma. Allah Akbar. Dah tua-tua main kejar-kejar dalam rumah lah. Sikit-sikit aja. Jangan main nyok-nyok. Main nyok-nyok 3 hari tak jumpa. Ada satu kes tu dia main nyok-nyok. Awak jadi dulu. Isteri pun 1 2 3. Suami dah berjawab ni. 4. Terbunyi ceret tu. Air masak. Ya Allah, tumpah. Aku buat apa tadi? Lupa nak cari suami dia. Tunggu sampai petang. Kenapa lelaki tak balik-balik? Sudah sampai petang, tengok motosikal semua ada, kereta ada. Gimana orang tu ni akhirnya panggil bawa report polis. Polis pun datang siasat. Rupanya dah keras dalam almari. Dia tertelan ubat gegat. Allah, jangan main dah. Main kejar-kejar dalam rumah. Macam tu antara Nabi buat. Jadi Nabi ni contoh ikutan terbaik. Nampak, Nabi kalau bangun pagi, Nabi tengok isteri dia. Apakah makanan yang ada pada pagi ini wahai isteriku? Aisyah kata, ya Rasulullah, aku tak sempat pergi ke pasar, tak ada apa pun pagi ni. Tak apalah, aku puasa je hari ni. Nabi senyum, puasa. Kita apa dia? Tak ada apa-apa. Wah, tu sebab jangan tengok Nabi macam mana kan. Dan begitu juga kalau kita tengok kan, Rasulullah SAW ni uswatun hasanah, contoh ikutan terbaik. Jadi kita pun nak keluarga kita ni bahagia. Nak bahagia ni memang bukannya bahagia ni kaya, tak semestinya. Bahagia ni tak semestinya kita ada kemewahan, tak semestinya. Kaya ni ada kereta besar, rumah besar, tak semestinya. Rumah kecil aja tapi bahagia. Nampak tak? Tenang aja. Dia pun tak ada apa kan, dapat dengar ceramah ni, tenang, alhamdulillah. Tak ada siapa pun yang tidur saya tengok. Tapi saya tak marah kalau dia yang tidur. Sebab memang dah itu kelebihan orang mendengar ceramah. Dia boleh tidur. Orang yang bagi ceramah tak boleh tidur.
Tapi satu je saya minta, kalau tidur jangan berdengkur. Takut ganggu orang sebelah, sebab orang sebelah pun nak tidur juga. Jadi tidurlah sesama macam tu kan. Tapi betul, rezeki Tuhan bagi kat kita macam-macam. Cuma kadang-kadang manusia biasalah, dia kata aku ni memang tak ada rezeki. Jangan. Sebenarnya Tuhan bagi macam-macam. Jangan baca rezeki tu duit je, tak. Kalau Tuhan bagi rezeki kita dapat dekat saya bila datang dekat Perth ni, saya kata ya Allah, rezeki lah. Memang rezeki dapat tengok masyarakat macam ni, dapat baik macam ni, Arab macam ni, kat satu tempat yang asing dulunya kan. Dan saya tak rasa pun saya berada di Perth. Saya rasa macam kat Malaysia je. Saya hantar macam-macam gambar tahu, dia cakap Malaysia je. Puas aku tunjuk dia. Restoran makan-makan macam kat Shah Alam je, dia kata. Restoran santai-santai pagi tadi dah orang Melayu je semua dalam tu, dia kata. Malaysia ni tak ada mana, bongak aja, dia kata. Sebab macam itulah kan kelebihannya bila kita ni semangat setiakawan kita, semangat persaudaraan kita jaga. Yang itulah nak murah rezeki. Jaga hubungan satu dengan yang lain. Buang benda-benda tak baik dalam hati kita. Jangan tamak, kongsi tak apa. Ingat orang perempuan, jangan tamak, kongsi tak apa. Ingat tu. Faham tak? Faham. Setuju tak? Tak. Tahu dah. Tak, maksudnya kongsi yang baik-baik, kongsi sedekah, kongsi maklumat yang baik-baik. Kedua, jangan sombong, jangan belagak-belagak, tak ke mana pun sombong kita. Saya ni cubalah nak melayan semua kalau boleh. Tu yang pagi tadi pun dapat 5 minit je kat setiap meja tu. Dan ini pun mana yang boleh ambil gambar, ambil lah gambar. Saya tak kisah pun gambar tegak $150 gambar ni. Nampak modal balik. Tak adalah, saja je gurau kan, tak adalah. Jadi mana kata, insya-Allah saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan jagalah diri baik-baik, mudah-mudahan kita dapat membina keluarga yang kita idam-idamkan. Cabaran memang ada. Mana boleh tak ada cabaran dalam rumah tangga. Anak-anak dengan cabaran sekian-sekian, zamannya dah berubah. Anak-anak kita dengan pencampuran pergaulannya yang lebih bebas, lebih ramai lagi kawan-kawan dia. Kan? Jadi sampaikan dia puas, kita marah, cakap macam-macam. Ayat-ayat biasalah mak dengan zaman mama dulu, tak bebas zaman dia. Dia kata, jadi itulah ujian yang perlu kita hadapi. Kalau nak jalan laju, jalanlah seorang-seorang. Tapi kalau nak berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Maksudnya dalam family, pegang tangan, saling tangannya digenggam, jangan tinggalkan satu dengan yang lain. Sesama hadapi susah dan senang bersama-sama. Anak teruna melecut atap, jatuh torsambam mencium bumi. Hidup kat dunia biar beradab, bahasa tidak dijual beli. Elok anak sebab dikandang dengan budi senonoh. Elok akhlak namo terpandang, sepanjang zaman menjadi contoh. Ribut-ribut membawa pukat, melihat golong di salat jauh. Kita berkeluarga hidup muafakat, tolong menolong tanda sejiwa. Jadi kita sama-sama hidup bersama-sama agar dapat keberkatan. 7 tanda keberkatan rezeki. Yang pertama, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Kalau sikit yang tak cukup, banyaknya tak puas. Ibarat minum selautan air, dahaganya tak pernah hilang. Percayalah, itu tandanya rezekinya tak berkat. Kedua, rumah tangga rasa bahagia. Itu juga tanda keberkatan rezeki. Happy je. Ada je ketenangan jiwa. Bila balik rumah rasa tenang aja. Yang ketiga, anak-anak berjaya dalam bidang masing-masing. Anak-anak berjaya dalam bidang masing-masing. Anak-anak berjaya dalam bidang, tak kisahlah perubatan, tak kisahlah bidang engineering, tak kisahlah apa bidang sekalipun. Dia menjadi orang kata penyejuk mata dan hati kedua ibu bapanya. Begitu juga yang keempat, suasana di tempat kerja, suasana dengan masyarakat. Kita senang dengan orang, orang senang dengan kita. Itu juga tanda keberkatan rezeki. Kelima, mudah nak buat benda-benda baik. Mudah nak anjurkan event-event macam ni. Panggil ustaz selebriti katanya. Ustaz dengan ustazah selebriti. Saya bukan sebahagian daripadanya. Saya kategori seleb je. Selebriti tu tak ada. Macam tu lah kan. Jadi terima kasih banyak. Dan begitu juga yang keenam, apabila rumah kita seringkali diziarahi tetamu. Ada je tetamu datang ke rumah. Itu tak termasuk yang delivery boy tau, yang dihantar barang tu tak kira. Ini maksudnya yang masuk rumah kita jamu, dia makan. Dan itu yang ketujuh, apabila doa kita mudah dimakbulkan. Itu adalah tanda keberkatan rezeki. Jadi rasanya cukuplah sekadar itu.